Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada sahabat-sahabat semua. Okay, pagi ni kita akan sambung lagi apa yang kita dah tinggalkan minggu lepas. Okay. Walaupun kita tengok ada sahabat kita yang tak masuk lagi, dan kita akan just maklum sikit lah, update sikit apa kita report pada Kak Chun, admin. Kita tengok minggu lepas 65 orang tak ada kelas. Berbanding dengan minggu sebelum tu 47 orang tak ada kelas. Okay, yang tak ada kelas, okay, walaupun benda secara online, tapi bila kita belajar, bila kita menuntut ilmu, kita ada disiplin ilmu tetap sama. Sama ada bersemuka ke, online ke, ilmu tetap sama. Maknanya, kalau kita hadir secara bersemuka pun kita hadir, kita fokus, kita tengok apa kita nak belajar, nota kita semua dah siap. Sama je bila kita secara online. Sebab malaikat kiri kanan, malaikat yang sama. Dia tengok apa kita buat yang sama. Bukan dia, masa online tak ada malaikat yang tengok. Kalau bersemuka baru kita jaga kiri kanan, jaga adab. Tapi bila secara online kita macam tak kisah. Sambil berkelas, sambil kita minum, sambil mengunyah, sambil makan. Semua kita buat. So bila macam tu, bila tu kita adab masa kita belajar dengan kita bersemuka secara online ke tak online ke, dia sama je sistem dia. Sebab apa kita menuntut ilmu. Jadi mana kawan-kawan yang tak hadir minggu lepas sampai 65 orang tu mungkinlah dia ada urusan dia sendiri apa-apa kan. Urusan yang tak boleh dielakkan. Sebab ada kita tahu ada sahabat kita yang tak sihat, ada yang menjaga orang yang tak sihat, macam-macam lah urusan waktu pagi, itu kita faham. Cuma kalau kita tak hadir, kita dah sediakan video, memang kita bagi admin Aliza ada sediakan video. Tapi beza kita tengok secara online live tu, dengan selepas kita dah habis kelas tu, kita pun nak tengok kemudian esok lusa, beza. Dia punya tu, feel tu lain. Sebab apa? Bila kita tengok secara live lah, macam sekarang ni live kan, kita tengok secara online. Live. Lepas tu, tapi kalau kita tak hadir, atas alasan memang kita tak boleh nak elak lah waktu kita ada benda yang kita tak boleh nak buat, kita tak boleh nak fokus ke apa benda ke, so kita tengok kemudian hari ataupun kita tengok kejap lagi ke apa, beza dia punya feel tu. Kalau kita tengok, kemudian kita tengok yang rakaman, kita akan tak fokus pada timing tu. Kalau kita macam live sekarang ni, kita dah tahu dah pukul 8 hingga 9 kan kita akan fokus pada kelas. Orang lain pun tak kacau kita dah, dia tahu dah mak kita ada kelas, isteri kita ada kelas, dia tahu. So dia tak payah kacau time tu, memang itu kelas dia. Tapi bila kita macam, kalau macam itu yang hadir sengaja tak hadir lah, maksudnya dia tahu dia ada kelas tapi dia malas lah, nantilah tengok macam dia bukan alasan yang kukuh sebab tak masuk kelas kan, walaupun memang benda ni online, memang online. Tapi suka tak adab belajar tu, sebab dia punya rasa tu lain. So kalau kita kata okey tak apalah, nantilah pagi ni nak ada drama lah, nak habis drama minggu lepas, drama malam tadi Korea tak habis ke apa, contohlah kan. Nak sambung, tak apa kita tengok TV dululah, nanti kalau pukul lepas Zuhur lah baru tengok kelas, sebab benda ni kan ada record. So kita pun tengok. So timing kita tengok tu tak sama yang kita tengok live sekarang ni. Sebab masa tu kita mungkin lah, kita akan kata okey sejam setengah, recording kan sejam setengah. Dan tempoh sejam setengah tu, masa tu lah kita rasa nak makan, masa tu lah kita nak pergi toilet. Kita akan rasa semua benda tu masa tu. So bila kita jadi kita tak fokus lah. Walaupun kita tengoklah video tu recording, tapi kita stop. Kita pause sekejap, kita pergi buatlah benda lain, kita sambung balik. So ilmu tu tak dapat direct. Dia macam tu, sangkut-sangkut kan. Jadi patutnya, walaupun benda ni secara online, so kehadiran kita tu, macam kita bersemuka lah, hadir macam timing betul-betul, duduk dengan nota semua complete. So kita apa yang kita nak ilmu tu, Allah akan bagi, kita senang dapat. Sebab tu kadang kita tengok orang dia ada masalah, macam dia belajar, tapi kenapa bila baca dia tak boleh? Kenapa masa baca tu, teori semua tahu. Kita bagi congak tajwid ke, pendengaran ke, apa ke, markah okey semua tinggi. Tapi kenapa masa contoh bertahan laki tak boleh? Kenapa tak sama apa yang kita belajar tu? Kat situlah bendanya. Maknanya keberkatan ilmu tu bila kita fokus, kita cuba dengar walaupun kita dapat sikit je. Tapi kita boleh kita boleh apply, itu orang kata ilmu yang berkat. Jadi maksudnya bila kita buat, so walaupun secara online tak kira apa-apa kelas yang perempuan masuk pun, nama kata ilmu, dia ada adab dia. So kena jaga adab tu. Kalau kita memang betul nak belajar contoh macam ni Quran, kita selalu komplain diri kita, dulu tak sempat belajar, kita sibuk kerja, sekarang ni dah pencen baru ada peluang nak belajar. So bila kita sendiri dah mengaku diri kita tak ada kita ada kekurangan semua, so kita boleh dapat peluang belajar, so kita kena fokus lah. Sebab kita punya masa pun dah makin singkat. Dan kita tengok lama ulama kita pun dah pergi sorang-sorang. Jadi bila adakah kita bersedia menghadapi keadaan ulama dah tak ada, orang nak membimbing kita tu dah makin kurang, makin tak ada. Adakah kita bersedia keadaan tu? Ada kita sendiri bersedia tak nak menghadapi cabaran
bila tanpa ulama yang nak bagi support kita, nak bagi motivasi kat kita, bagi kekuatan kat kita tu dah tak ada, makin kurang. Sedangkan diri kita sendiri pun dah tak perfect. Orang nak bantu kita pun dah makin tak ada. Makin kurang, setiap hari ada je ulama-ulama meninggal. Kori-kori kita yang meninggal. Macam mana kita nak dapat ilmu pada dia orang tu? Bila masing-masing dah tak ada. Sebab tu bila kita ada peluang, sekarang macam sekarang kita ada peluang, orang hidupkan kita lagi time ni sekarang ni, ambil lah apa yang boleh ambil. Ambil dan terus apply. Supaya apa sekarang ni bila kita pula yang ada time kita tak ada, nanti keluarlah takziah. Nama salah seorang daripada kita pula takziah warna black and white. Telah kembali ke rahmatullah. So kita memang akan melalui benda tu. Yang benda buat screen black and white semua tu orang yang buatkan untuk kita. Tapi ada kita sendiri dah prepare dah benda tu. Sekurang-kurangnya kalau kita tak pandai ngaji pun, kita dalam proses tengah belajar. Dapat sikit sebut dengung yang betul pun jadilah. Dapat sikit huruf mat, cara sebutan huruf mat yang betul pun dah okey dah. Yang penting Allah tahu kita sedang belajar. Begitu, bukan nak main saja macam just nak apa? Nak lupakan masa. Kita tengok kawan belajar, kita pun nak join, tapi kita sendiri pun tak ada effort yang sebenarnya. So kita tak nak macam tu. Jadi kita kena betulkan niat kita. Kenapa kita nak belajar? Adakah kita nak belajar ni untuk persediaan diri kita sendiri? Ataupun kita belajar ni kita nak jadi pandai, lepas tu kita nak action ke orang. Nak tunjuk ke orang, ya aku pandai lah tajwid, aku pandai lah baca Quran. Dia nak tunjuk ke orang. Pun kita kena betulkan niat kita. Yang penting kita nak kena prepare untuk diri kita sendiri ni. Kita tak kisah pun orang lain. Kalau perempuan kat sini pun kita tengok pada jumlah peserta bengkel pun 200 lebih, dekat 300. Tapi adakah semua dekat 300 orang lebih ni? Sejak sekarang ni ada yang tak masuk semua kan, tapi jumlah orang tu lah. Adakah masih niat semua orang sama? Masing-masing dengan niat masing-masing. So, diri sendiri je tahu apa niat kita nak belajar tu. Adakah betul ikhlas nak belajar, ada kita memang nak standby, nak persembahkan dekat Allah, inilah bacaan aku yang terbaik yang aku boleh buat macam mana. Itu atas diri kita sendiri. Kita kat sini hanya platform untuk kita bantu sesama sendiri. Mana yang rasa selama hari ni tak gerti nak sebut, sebelum kita belajar kawan-kawan kita boleh nak sebut. Kita dah faham macam mana nak sebut. Maksudnya macam itulah. Itu tu dia ada kelas-kelas ni untuk kita bantu sesama sendiri. Okay? So bila tengok attendance tu sampai 65 orang tak hadir kelas, mungkin sebab minggu lepas pun masih ada retan negeri ke apa kan, tak ada masalah. Sebenarnya takkan kalau online ni mana-mana kita duduk pun boleh je. Asalkan kawasan tu memang line dia okey, stable, kita boleh ikut kelas. Macam itulah. Okey, walau macam mana pun pasal yang kelas itu atas diri masing-masing lah. Kalau kita ada komitmen nak belajar, kita akan standby diri kita sendiri. Okey, kita siapkan nota apa semua, kita standby. Dan kita tengok dari segi latihan minggu lepas pun yang lulus ramailah. Begitu kan, pendengaran kan. Bukan pendengaran, pasal 10 soalan tu. Nampaknya dari segi markah-markah tu nampak banyak yang lulus lah. Yang mana yang kata macam bawah pada 5 markah tak lulus tu pun bukan sebab dia memang tak gerti ke apa, mungkin sebab dia orang baru dan dia belum pick up lagi. Itu kita tak ada nak, kita macam saya dah beritahu, perempuan fail ke, perempuan lulus cemerlang ke, itu hanya untuk support belajar. Saya takkan kata, orang ni dapat makan ni, orang ni tak bagus. Bukan macam tu. Itu adalah latihan tu semua untuk perempuan sendiri menilai diri sendiri. Saya takkan nilai orang. Saya takkan kata orang ni, makan dia 10/10, ni mesti hebat. Tak semestinya. Sebab itu adalah perempuan sendiri yang buat. Perempuan yang buat latihan kan. Just kita nak support saja. Supaya bila kita belajar, kita tahu benda tu. Bila kita nak sampai pada orang pun, kita tahu benda tu ilmu. Bukannya macam tahu-tahu macam tu. Bila orang tanya, kita pun tak boleh nak jawab. Kita tak nak macam tu. Maknanya peserta bengkel, bila orang tanya kenapa awak baca macam ni, kita ada jawapan nak sampaikan. Sebab apa yang kita sampaikan itulah ilmu. Sebab bila kita kata, tak tahulah, memang ada orang baca macam tu, kita dengung, siapa dengung lah. Itu bukan jawapan. Dia banyak kali dia beritahu. Benda itu bukan jawapan. Jawapan dia kita boleh apply balik. Kenapa dengung? Sebab nun mati jumpa dengan huruf ni. Dan kita pula kena dengung sempurna. Itulah jawapan. Itulah ilmu. Seorang yang mendengar, maknanya orang yang cakap kau ni, betul lah, dia pun memang dia tahulah betul sebenarnya dia tahu. Kalau dia macam, dia pun blur tak tahu, so kita pun nak orang yang terima ilmu tu pun rasa macam betul ke dia ni tahu. Atau macam, tak tahu macam tu je kan, so kita tak nak. Sebab kita nak orang daripada bengkel ni, keluaran daripada bengkel, adalah orang yang boleh menyampaikan balik ilmu pada orang lain. So orang lain pun akan dapat manfaat tu juga. Okay? So kita pun tak naklah bebel panjang-panjang. Bukan maksud nak bebel. Memang kita benda tu dah realiti. Okay, sebab kita dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita belajar, kita kena fokus terus. Tak boleh, tak apalah, nantilah minggu depan. Kita tak tahu kita hidup lagi tak minggu depan. Maksudnya apa di sekarang, perlu buat sekarang. Sebab sekarang ni mati mengejut ni terlampau, memang dah hari-hari. Kita tiba orang meninggal ni meninggal.
kita sini belum dengar lagi orang bengkel ni meninggal. Dan tak mustahil pun. Ini tadi petang kan dengar tu peserta bengkel ni meninggal lah tadi. Kita pun tadi elok je pagi masuk kelas. Benda macam tu. Sana kita belum dengar lagi. Kita tak tahu orang dah standby siapa ikut giliran sebab benda kan kita tunggu-turn je. Okay, oleh kerana mati mengejut akhir zaman ni dia berlaku baru yang sekejap ni dan kita tak sangka. Elok-elok kita sembang tiba dah meninggal. Elok aja baru tadi elok. Tak ada sakit, tak ada apa, ataupun kalau sakit pun tak sangka. Macam-macam tu kan. So yang penting apa yang kita kena buat sekarang, apa yang kita tengah belajar sekarang ni, apply terus. Bila perempuan baca Quran, terus apply. Rasa macam selama hari ni dengung tak cukup, cukupkan dengung. Rasa mat tu pendek, panjangkan. Itulah sebabnya kita belajar. Okay. So untuk hari ni, apa cara sebut minggu ni memang tak ada dah. Sebab apa sehingga benda banyak episod yang lepas ni kita dah cover dah. Kita suruh panjangkan huruf angin yang lepas pada sifat hamas. Okay, ada sifat-sifat ada angin, kita lepaskan angin. Sebab tu kita dah sentuh. So sekarang pada mesti kena apply lah. Jangan dah tahu tapi tak buat. Tu tak boleh lah. Maksudnya kita tak dapat ilmu tu. Allah akan bagi bila kita dapat ilmu, kita terus boleh buat. Itu ilmu yang berkat. Puan boleh cek sendirilah. Kalau puan rasa selama hari ni tak ada angin, baca pun macam pendek aja, angin tu macam pintu je. Tiba kali kita baca macam tu, maknanya puan dapatlah ilmu yang berkat tu. Sebab pun Allah akan bagi, kita boleh, lidah kita akan lembut, kita akan fasih sebut benda yang selama ni kita tak buat, kita boleh copy benda tu, maknanya kita dapat ilmu yang berkat. Walaupun sikit, jangan bayangkan kita nak dapat semua langsung semua sekali, tak boleh. Perempuan yang mana yang perempuan tengok, kalau mana markah tinggi-tinggi, mana-mana yang apa rasa dia hebat baca, itu bukan dia belajar setahun dua. Dia dah lama dah, dekat 10 tahun dia belajar untuk dapatkan kualiti baca macam tu. Tak adanya orang baca satu hari baca, tiba esok terus. Tak ada. Sebab Quran dia bukan macam tu. Quran dia kena sikit-sikit. Tapi bila selalu buat, nama ni dia akan mahir. Okay. So kita akan terus, kita akan share screen. Kita akan sambung pada, kita kan sekarang masuk hukum mat kan, masih kepelbagaian hukum mat. Tapi sebelum tu saya nak sentuh pasal takwim. Takwim bengkel sebab ada yang dah tanya dah. Sebab ini kan dah nak masuk bulan 11. Orang dah risau kot ada peksa kan. Memang peksa tu insya-Allah ada lah. Tapi masalahnya kalau perempuan risau pasal peksa, saya pun risau sebab soalan tak buat lagi. Okey. Okey, sekarang ni takwim yang terkini. Okey, terkini. Sekarang ni kita kan bukan bulan 10 kan. Sebab hari tu 17 bulan kita ada cuti. Masa tu semua kalut nak rentah negeri dengan air tak ada, dengan segala-gala problem bagai. So kita cuti kepada 17. So bila cuti dah 17, so kelas tu dah terskip satu dah. Okay. So apa yang berlaku sekarang kita akan injak lah. Okay. Dan kalau ikutkan normal kelas bengkel yang bersemuka yang biasa tu, dia memang akan habis bulan 11. Okay. Itu memang kita sebab cuti sekolah, secara bersemuka yang normal tu. Tapi sekarang ni oleh kerana kita ni secara online, tak ada bersemuka apa pun. Dan kalau nak bersemuka pun ramai yang tak boleh lagi. Okay. So oleh kerana dia online, saya akan injakkan je lah. Okay, sekarang ni kita pada 31 hari bulan, hari ni kan 31. Ini 31, so kita kelas macam biasa kelas. Lepas tu yang bulan 11 pun kelas yang semua kelas. Sebab apa silibus tak habis lagi. Sebab mat ni sangat besar. Bila saya kongsi secara detail, dia makan masa dan sejam setengah tu nak cakap benda non-stop, dia susah sikit. Jadi kita kena fokus sangat, sangat fokus. Dan kita pun, saya pun tak boleh bagi semua sekali sebab perempuan pun ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. So tak boleh macam tu. So kita moderate sederhana je saja, saya santai je. So kita ada kelas, semua kelas lah, kelas. Dan mungkin insya-Allah ujian tu 5 Disember. So pada masa lagi lah nak baca pun tak payah kalut sangat. Kalau ikutkan yang sebelum ni, 14 je kot, 14 ke 1 ni kita punya ujian. Tapi sekarang ni tak ada lah. So kita akan kelas sebab silibus tak habis. Okay, kita akan habiskan kelas dan kita pun tak perlu kalut-kalut sangat. Buat benda online je. Okay, so ini akan 11 semua kelas. InsyaAllah mungkin sebab 5 Disember ni kita akan periksa. Ni semua secara online. Sebenarnya soalan pun tak ada, orang risaulah soalan pun tak buat lagi. Okey. Ini 5 Disember adalah ujian, ni semua secara online. Dan 12 ni kira last day kelas. Tak pasti sama ada benda ni akan jadi penutup ni akan jadi secara bersemuka ke online ke, tak pasti. Sebab benda ni tak pasti, just tertakluk pada perubahan. Ni je pada tarikh sajalah kita book date. 5, 12 kita ada ujian, 12 ni kita punya penutup. InsyaAllah kalau tahun depan ada panjang umur, kalau adalah kemampuan untuk adakan kelas lagi next year sama ada online ke bersemuka, itu lain cerita lah. Tapi ni untuk tahun ni
Ini pun kita tak tahu kalau panjang umur adalah benda kelas-kelas ni. Kalau tak panjang umur tak adalah. Itu je lah sebab benda kita boleh plan saja. Tapi Allah nak bagi jadi ke tak jadi tu kita pun tak pasti. Okay. So ini adalah secara kita punya setakat hari ni lah kita punya jadual, kita punya takwim. So ini semua kelas-kelas. Dan sebab pun semua kelas sebab silibus tak habis lagi nak cover silibus. Lepas tu baru bulan 12 ni insya-Allah mungkin ada ujian. Lepas kita penutup. Ini pun tak pasti bersemuka ke online pun tak kita tengok nanti macam mana. Okay, kalau online pun tak ada masalah. Benda tu online je. Cuma benda tu penutup tu maksudnya mungkin kita ada apa. Sebab sebenarnya kita ada program khatam Quran perdana yang tahun 2020. Tapi benda tu kan dah PKP semua. Memang benda tu dah hold. Dah apa tergantung dah program tu. So mungkin benda tu akan jadi secara online pun tak ada masalah pun. Kita tengoklah nanti macam mana. Nanti kita akan update semula. Tapi masa ni inilah punya takwim. Sebelum bulan 9 tak ada ujian. Cuma masih kelas lagi. Mungkin bulan 12 ni. Okay, sebab tu kita adakan congak tajwid. Pendengar seri sikit-sikit supaya perempuan tak perlu nak ulang kaji pada mula sampai sekarang. So dia terlampau banyak. So sambil-sambil belajar, sambil kita ada apa latihan-latihan. So senang ingatlah cepat sikit. Okay. Itu dari segi takwim. Okay, nanti kita akan share masuk dalam grup lah takwim. Okay, sekarang kita akan pergi pada sambungan. Kita sekarang ni dalam kategori mat. Masih dalam mat dan mat ni sangat besar. Okay, dan kita masuk dalam kategori mat asli. Dan bila kita sebut mat maksudnya panjang. Panjang tu sama dua. Panjang tu apalah? Panjang nak cara sebut tu lah. Dia melibatkan suara kita, nafas kita. So mat yang paling rendah 2 harakat. Mat yang paling tinggi 6 harakat. Itu dalam kita punya riwayat Hafs an Asim daripada Tariq Asy-Syatibi. Itu kita punya yang kita belajar sekarang ni lah. Okay. Bila kita kata masuk mat adalah bacaan yang dibaca panjang. Sama ada 2, 4, 5, 6. Itulah maksud dia mat. Okay. Dan kita dah sentuh dah sebelum ni. Sebenarnya dia sambungan lah. Kita ulang sikit. Daripada dan kita overall dia. Mana yang tak datang lepas kan. Dah sampai 65 orang tak datang. Sekarang ni pun baru 171 yang hadir. Tapi tak apalah. Itu masing-masing kita kata benda ni rezeki. Kalau orang kata dia boleh masuk kelas, ada kelas. Kita pun datang ni pun, kita ada ni pun sebab rezeki Allah bagi. Itu je lah. Okay. So sekarang kita dalam kategori mat asli. Kategori mat asli. Kita dah sentuh mat asli kalimi. Kita dah sentuh huruf ziyadah, mat tamkin, lafaz jalah kita dah sentuh. Mat asli harfi dah sentuh. Mat iwad pun dah sentuh. Bulat bujung meninggi pun dah sentuh. Cuma masa tu dah hujung-hujung tu macam agak kalut sikit ke apa. So kita ulang sikit lah daripada mat iwad. Ini pecahan hukum mat. Ini mat. Dia ada mat asli, mat far'i. Okay, mat tu ada yang jenis asal, ada yang secara cabangan. Dia detail, cabang dia lah cabang. Okay. Bila kata mat asli, ini adalah kategori mat asli yang dibaca dengan 2 harakat. Ini adalah kategori mat far'i tu cabangan. Ini semua dia. Ini semua. Ini kategori dia. Memang banyak. Kalau perempuan yang first time belajar tajwid, tengok macam banyak aja kan. Tak apa. Tapi baca pelan-pelan insya-Allah okey. Yang penting baca tu betul. Okey, kita sentuh. Kita akan terus pada. Nanti kita akan share lah apa ni nota ni. Sebab ni dah boleh, hari ni kita dah boleh share dah. Kita terus pada pergi mat iwad. Sebab ni dah sentuh dah minggu lepas. Ulang kaji sikit je. Mat iwad. Okey, mat iwad. Mat iwad ni kita dah tahu dah. Mat iwad bila kita nak wakaf, nak berhenti tu, hujung dia mesti baris 2 di atas. Okay, bila kita nak pergi, baca 2 ni straight ke, baris 2 ni sengit ke. Kalau kita nak berhenti, kita kena buang 1. Dia akan jadi bunyi mat asli. Hakimah. Kalau kita tak berhenti dengan mat asli, hakiman. Ghafuron. Kau bunyi dia cepat. Ghafuron. Hakiman. Itu kalau tanwin yang tanpa kita berhenti secara mat iwad. Tapi bila berhenti mat iwad, hakimah, ghafura. Dan bila berhenti ingat, mesti kalau 2 harakat tetap 2 harakat, jangan melirik. Ghafura. Itu dah lebih, tak jadi 2 dah. Kalau fu ni 2 harakat asli, huruf pun sama dah 2. Ghafura sama. Hakimah. So konsisten sama 2-2. Jangan hakimah. Memandangkan kita rasa macam dah hujung, kita pun ma lebih. Salah tu. Dia adalah mat iwad kena 2 harakat sahaja. So kita kena kontrol lah. Kita kena berhenti kontrol 2-2 macam tu. So dia sama je bunyi. Okey. Sama juga. Itu kalau mat iwad beri 2 di atas, kita dah nampak terang dah beri 2 di atas. Tapi isu dia sekarang ni ramai juga yang baca bila hujung macam ni. Nanti kita beri 2 di atas, kita tahu dah. Beri 2 di atas, beri 2. Tapi ada mim kecil.
Macam ni ada ya pula sebelah. Dekat sini yang ada problem nak sebut tu macam mana. Ini ada yang baca minas samai ma. Ada yang baca tu. Ima ma. Dia berarti ma. Macam dia wakafkan terus, dia matikan, dia sukunkan terus pada hamzah. So tak boleh, dia beri dua, tetap juga kena buang satu. Minas samai ma'a. Dua harakat. Baca, dia dah ma'iwat. So kena baca dua harakat. Okay. Sama juga kaedah buang satu. Hamzah kita baca dengan dua harakat. Tapi kita kenapa kita baca ma'? Sebab kita tak nampak ada alif kat sini kan. Kita tak ada alif. So kita berasa macam mana ni. So kita akan baca tetap juga kaedah dia buang satu. Minas samai ma'a. So bila ma'iwat kita baca mak asli dia akan macam lembut lah. Dua harakat. So ini kaedah dia mesti baca dengan ma'iwat. Sama juga macam ni. Musamma. Dengung dulu baru baca dengan dua harakat. Ma'iwat buang satu, baca dengan dua harakat. Musamma. Musamma. Tu dah tak jadi tak jadi mak asli dah, jadi satu harakat pula. Musamma. Dalam emergency tak boleh. Dia mesti musamma. Sempurnakan dengung dulu. Musamma. Dengunglah dengung yang sempurna, paling sempurna, panjang dengung dia. Musamma. So dia akan bunyi dia lembut aja. Ya, kalau macam ni, ni pun banyak juga masalah dia baca. Dia ada masalah sebab apa? Bila kita tak bertalaki, kita akan baca ikut kita punya logik akal. Kita tengok ni mim, kita rasa kita dah belajar mim ni dia ada makhraj, dia bibir. Mim dia kena tutup mulut. So dia akan baca la nasfa ama. Macam mana nak baca ni? La nasfa ama. Macam mana? Fa'am. La nasfa am. Dia bunyi macam tu. La nasfa am. Tutup mulut. Fa'am. Salah lah. Mana boleh baca itu? Dia mesti la nasfa'a. La nasfa'a. Dia tetap ma'iwat. Cuma kenapa dia ada mim kecil? Sebab selepas dia mesti ada huruf ba. Bila sambungkan jadi iklab kan. Baru boleh dengung kat situ. Sekarang ni kita berhenti. Bila berhenti, kaedah tu tak terpakai. Tapi simbol dia tetap tak boleh nak buat apa-apa. So kita sendirilah kena pandai. Kita kena tahu ini bari dua di atas. So kita cara dia kena sama juga buang satu baris. La nasfa'a. La nasfa'a. La nasfa'a. Berakat. Jangan baca la nasfa'am. Pergi tutup mulut. Bukan itu salah. Sebab ada orang baca macam tu. La nasfa'am. Fa'am. So bila tutup mulut salah. Sebab dengung-dengung ni semua dia akan berlaku bila bertembung hukum. Sekarang ni tak ada. So kita dah berhenti. Bila berhenti, baca ma'iwat macam biasa. La nasfa'a. La nasfa'a. Dua harakat. Okay. Kalau macam ni pun sama juga. Kenapa kita highlightkan? Sebab ada yang baca hudai. Wazidnahum hudai. Hudai. Mana dia datang hudai? Sebab dia tengok ada ya kat sini. So bukan baca macam tu. Ini ada tetap juga kekal sebagai ma'iwat. Buang satu harakat, buang satu baris. Dia akan baca wazidnahum huda. Huda. Maksud biasa je. Huda. Jangan hudai. Hudai salah. Sebab ini bukan huruf lin. Sebab dia baris dua. Kalau dia satu baris, boleh dia jadi maklin. Jadi huruf lin. Sekarang dia bukan. Dia adalah tanwin baris dua di atas. Bila nak berhenti, buang satu. Kaedah yang sama untuk kategori ma'iwat. Huda. So ini huda. Nasfa'a. Musamma. Ma'a. So di belakang dia mesti baca dengan dua harakat. Ini adalah pattern-pattern dia. Untuk kategori ma'iwat. Ingat dia mesti pada dua di atas saja. Cuma mungkin kita akan confuse sebab ada mim pula. Pattern macam ni kan mim. Kita kan nak tutup mulut. Ni pula ada tambah ya. Kita dengar macam huruf lin pula. Bukan. Ini semua adalah ma'iwat sebab dia baris dua di atas. Itu syarat asas dia. Okay. So kita sambung. Kita dah sentuh dah. Cuba je sambil lalu je. Mak asli berlaku pada keadaan waqaf. Bila tak berhenti, macam mana boleh jadi mak asli juga? Pada bulat bujur meninggi. Pattern ni lah. Alif ada bulat. Bulat dia macam huruf O, macam huruf kosong. Kalau O dia bulat betul kan? Dia macam lonjong ni lah. Bujur. Ni bujur. Pattern dia lain. Bujur. Okay. Kalau kita pilih nak berhenti dekat dia, kita kena baca dengan dua harakat. Kalau kita baca sambung, tak ada apa-apa lah. Biasa je lah. Qala ana uhyi wa umit.
Kalau kita tak berhenti, qala ana. Nah, dia jadi mat asli. Nah, itu kata dia bulat bujur meninggi. Kalau waqaf dekat dia, dia akan jadi 2 harakat. Masuk kategori mat asli. Tapi kalau kita baca sambung, tak ada fungsi apa-apa. Baca terus je. Lakinnahu wallahu rabbi. Lakinna. Itu salah lah. Dia tak baca panjang. Dia dengung saja ke sini. Nun sabdu panjang saja tanpa memanjangkan alif ni. Sebab alif ni tak ada apa-apa pun kalau sambung. Kalau berhenti, baru dia fungsi. Lakinna. Kalau berhenti, settlekan dengung dulu. Dengung yang panjang, yang sempurna. Baru na. Kalau kita tak nak, kita macam sambung aja. Lakinnahu wallahu rabbi. Itu dia kaedah dia. Kalau berhenti dekat bulat bujur meninggi ni, baca 2 harakat. Kalau baca sambung, tak payah. Dia tak ada fungsi lah. Okay. So kita terus, ni saya ulang kaji je ujung-ujung minggu lepas kan. Sama juga bulat bujur meninggi. Tapi pada kalimah ni, ni ada kaedah surah Al-Insan ni. Ni kaedah salasila ni. Kalau kita baca sambung, sama juga kaedah dia. Baca 1 harakat. Tapi bila kita nak berhenti, contoh nak berhenti kat sini, sampai sini je, dia ada 2 cara. Sama ada salasil, menyelam tu kita matikan terus. Salasil. Ataupun salasila, macam kita baca bulat bujur meninggi tu. Tapi sedangkan pattern ni bukan bulat bujur meninggi. Ini kan macam pattern huruf ziyadah tu kan. Kenapa dia jadi baca macam tu? Sebab ini menyebabkan talaki musyafahah. Okay, sebab tu Quran dia bukan teori. Teori tu yang support yang apa secara bacaan tu. Okay. Sebab tu Quran dia tak boleh ikut secara teori. Teori tu yang support cara bacaan. Sebab tu guna talaki musyafahah. Bila kita bertalaki baru kita tahu sebenarnya bunyi dia bukan salasil, macam mana apa bunyi yang bulat bujur meninggi tu. Dia ni kan bulat dia lain. Kalau kita guna kaedah tadi macam ni, boleh. Salasila. Ni kan lain pattern tu. Pattern lain tu lain. Dia kan bulat bujur meninggi. Tapi bunyi macam bulat bujur meninggi. Seolah-olah menggunakan simbol bulat bujur meninggi. Seolah-olah. Bunyi salasila. Kan macam yang bulat bujur meninggi. Tapi pattern dia bukan. Kan macam yang huruf ziyadah punya pattern tu kan. Bulat dia lain. Oleh kerana sebab tu kita tak boleh sebab tu kita kena belajar ni sebab apa baca Quran ni mesti dengan ilmu. Kalau tak kita akan baca macam sekati lah. Sedangkan dia boleh 2 kaedah. Kalau berhenti dekat dia boleh guna macam bulat bujur meninggi ataupun kita matikan dia terus dalam tu. Salasil kalau nak berhentilah. Tapi isu dia sekarang ni ramai orang tak nak berhenti sebab dia pun tak tahu nak guna macam mana. So dia akan baca macam biasa je lah terus. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Ni kan iwak kan? Sa'ira. Salasila wa aghlala. Salasila. 1 harakat saja. Sebab ramai tak ada orang nak berhenti pun. Cuma bila kita belajar, kita ada ilmu lah. Kalau kita dengar orang berhenti kat sini, tengok dia berhenti cara salasil ataupun dia baca salasila. So 2 kaedah ni boleh. 2 kaedah tu boleh. Kalau orang kata, kenapa awak benci salasila? Kenapa awak baca panjang? Sebab ini bukan bulat bujur meninggi. Sebab itu adalah kaedah sebabkan talaki musyafahah. Bila bertalaki, ulama itu Rasulullah baca, Jibril baca, so dekat sini boleh berhenti secara 2 harakat. Ataupun kita matikan terus selam. So ada 2 kaedah kalau nak berhenti. Tapi majoriti orang dia tak akan berhenti pun sebab dia pun nak fikir nak berhenti macam mana. So tak perlu nak berhenti, sudah akan baca harakat je macam biasa. Tapi kita maklum ni ada ilmu. Berlaku perhatian kalau orang yang berhenti kat sini dia boleh baca dengan 2 harakat ataupun dia matikan terus dengan huruf lam. Kalau nak baca sambung macam biasalah salasila wa aghlala wa sa'ira. Macam biasa jelah tu. Okey. Yang saya rasa majoriti perempuan baca pun akan terus je, perempuan tak berhenti pun. Tapi dia ilmu. Kalau dengar orang lain baca kan, sebenarnya boleh je berhenti dengan 2 kaedah ni. Okey. Ini satu lagi juga sama juga bulat bujur meninggi menyebabkan huruf ra. Dia pun kaedah juga. Tapi biasa yang orang biasa buat dia akan macam biasa je. Qawarir. Nak berhenti macam biasa. Qawarir kalau kita nak. Contohnya kalau kita wasal kan sambung kan. Kalimah 1 dan kalimah 2 tanpa memanjangkannya. Kalau kita nafas panjang, nak baca semualah. Semua ayat 15 sambung terus ayat 16. Kalau kita jenis nak nafas panjang, kita jadi sebutkan jadi 1 harakat je lah. Qawari min fiddah. Contoh kita nak sambung kan. So ra dekat sini tetap 1 harakat saja.
Sini pun satu harakat. Sebab kita nak sambung. Okey. Sekarang ni bila kita kata kita nak berhenti, bila kita nak berhenti tengok, ini adalah bulat bujur meninggi. Ini bulat yang bulat yang macam huruf ziyadah tu. Kan pattern lain. Ini bulat ni lain, bulat ni lain. Tapi pada kalimah yang sama ni. Kat sini yang orang tak perasan. Kalau kita nak berhenti, qawarira. Kita boleh sambung qawarira min fiddah. So kat sini biasalah tu akad. So bila kita berhenti kat sini qawarira, 2 harakat sebab bulat bujur meninggi. Kalau kita baca-baca nak sambung lah, tiba nak berhenti sinilah. Takkan nak awal-awal start berhenti sini kan, mesti kita baca nak berhenti kat dia pula ni. So kita akan baca qawarira, qawarira, qawarir. Kan jadi macam makrif sukun. Qawarir panjang ataupun qawarir. Ra tak boleh lah. Qawarir. Qawarir. Ni qawarir. Kita sambung. Dia akan berhenti qawarir jadi makrif sukun. Rir. Qawarir, qawarir. Tu kena sambung. Sebenarnya kaedah kat sini mungkin orang tak perasan ini je lah. Bulat ni dengan bulat ni. Beza. Beza. Kalau berhenti pada hujung ayat, ikut kaedah 2 harakat sebab dia bulat bujur meninggi. Kalau kita nak baca sambung, dia akan di satu harakat sahaja. Sebab kita pilih nak sambung. Tiba kalau nafas panjang habislah sini. Kalau kita nak baca pada terhenti pula kat sini. So ini akan menjadi makrif sukun qawarir. Dia akan berhenti macam tu. So, kalau kita nak baca macam biasa, qawarir, qawarir macam biasa je lah, ra satu harakat. Kaedah ni yang bulat ni yang berbeza dia. Kat situ. Pattern huruf sama, ayat sama, kalimah sama. Tapi bulat ni yang lain. Okay. Tapi kalau nak selamat, bacalah macam biasa. Habis satu ayat berhenti. Lepas tu sambung ni ayat baru. Nafas yang baru. So tak adalah confuse. Cuma kat sini berhenti 2 harakat. Okay. Dekat sini tak ada. Ini kalau nak berhenti mesti qawarir. Sambung qawarir min fiddah. Kat sini tak boleh baca 2 harakat. Bukan. Ini baca satu harakat yang biasa. Itu kaedah dia. Okay. Surah Insan ayat 15 dengan 16. Tapi selama hari ni kalau perempuan baca sendiri tanpa tadaki pun, saya rasa perempuan baca mungkin kalau berlaku kesilapan pun dekat sini, tak berhenti 2 harakat. Kat situ. Ini kena 2 harakat sebab dia bulat bujur meninggi. Yang baca terus ni mungkin pun boleh baca macam biasa lah. Cuma ini ni, berhenti kat sini. Kalau anda tak bertalaki, mungkin anda berhenti qawarir. Macam tu ataupun qawarira. Sedangkan dia qawarira. 2 harakat kat situ. Okay, itu beza dia. Okay, so hari ni ni yang topik untuk hari ni lah. Ini yang tadi tu ulang kaji minggu lepas. Okay, hari ni yang masuk dalam kategori mat asli adalah mat silah sugra atau mat silah qasirah. Kita biasa sebut qasirah ke kita. Qasirah ni adalah ulama-ulama Melayu di Nusantara guna qasirah. Biasa cakap Melayu kan qasirah ni pendek. Kalau dalam buku tajuk sugra. Okay, mat silah sugra atau mat silah qasirah benda yang sama. Tak payah argue pasal istilah. Tapi benda tu sama je. Qasirah dengan sugra maksud dia pendek. Benda yang samalah. Okay. Mat silah pun maksud dia silah dari segi bahasa bermaksud sambung. Macam kita silaturahim kan. Sambung silaturahim itu silah maksudnya sambung. Manakala sugra bermaksud kecil. Qasirah ni pendek. Sugra ni kecil. So benda tu benda yang sama. Dari segi istilah bermaksud mat yang berlaku pada huruf ha dhamir ketika ia terletak di antara 2 huruf yang berbaris dan tiada huruf hamzah selepasnya. Okay. Ha dhamir ni apa? Ha dhamir ialah ganti nama diri ketiga iaitu nya. Maksud dia ha dhamir itu nya serta merujuk kepada seorang lelaki. Pada lelaki lah nya. Okay. Ha dhamir ni maksud dia ganti nama diri ketiga. Okay. Dinamakan mat silah sugra ataupun qasirah. Kita biasa guna qasirah kan? Sugra pun sama. Tapi ini dari segi buku, dari segi dalam buku kita guna mat silah sugra. Biasa orang cakap hari-harian tu qasirah. So tak ada masalah, benda yang sama je. Kerana kalimah itu dipanjangkan bacaannya dengan kadar 2 harakat apabila terdapat huruf ha berbaris depan disertai dengan waw kecil atau ha berbaris bawah disertai dengan ya kecil. Itu kan memang kaedah mat asli. Kalau baris depan, kalau waw baris depan, kalau ya baris bawah, kalau alif baris atas kan. Macam tu kaedah yang asas. Okay, ketika wasal tetapi dia baca sukun ketika waqaf. Ini pattern dia. Macam ekoya ni dengan waw. Dia pattern dia kecil je dalam Quran. Ini adalah simbol yang digunakan dalam mushaf Lisan Usmani. So Lisan Usmani kita ada pattern macam ni lah. Kita biasa nampak. Kadang-kadang kita hari-hari tengok Quran.
Tapi kita tak perasan apa fungsi benda tu kan. So bila kita sebenarnya kita belajar secara detail, so kita patutlah benda, kenapa ada benda apa pattern macam ni. Kita belajar kaedah tu lah sekarang ni. Okey. Maksud maksilah sugra iaitu qasirah, kita tengok apa syarat dia. Syarat maksilah sugra. Sebelum ha dhamir ada huruf berbaris, selepas ha dhamir tiada huruf hamzah, ini selain berhamzah, adanya simbol waw kecil atau ya kecil selepas ha dhamir, di pattern tu dibaca dengan 2 harakat. Okey. Biasanya kalau kita baca buku macam tajwid ni, kalau kita baca teks, kita tak faham pun, kita kurang macam berpusing-pusing apa benda cakap, tapi sebenarnya kalau kita tengok direct, benda tu senang je. Okey, ini teks ayat Quran kan. Contoh, okey, dalam semua ni pun ada ha dhamir juga. Okey, kita ambil kat sinilah contoh. Ini ha dhamir, ni ha dhamir bentuk ni. Huruf ha lah ni. Yang menunjukkan ganti nama diri lelaki tadi, nya tu kan. Ini. Okey, itu maksud dia. Terjemahan dia. Okey, syarat dia sebelum dia mesti huruf berbaris, tak kira lah huruf apa tapi dia ada baris. Macam ni daripada bawah. Tak kira apa huruf. Dan selepas ha dhamir tu ada huruf yang berbaris. Ni ba dari atas huruf berbaris. Kita tak kira huruf apa asalkan dia bukan hamzah. Macam ni huruf ba. So oleh kerana ini ada berbaris, ni ha dhamir kan. Ini ada huruf baris. So oleh kerana syarat dia menempati syarat. Sebelum ada baris, selepas dia ada baris, so ada ni wujudnya huruf ya ni. Baru dia akan dapat ya yang kecil ni. Ekor ya ni baru dia layak dapat. Oleh kerana sebelum dia huruf berbaris, selepas dia huruf berbaris yang bukan hamzah, so dia akan dapat huruf ya, ekor ya. Kenapa ya? Kenapa bukan huruf waw, ketar ke apa? Sebab ha ni baris bawah. So ha baris bawah, kawan dia huruf ya. Kan syarat huruf mat. Mat. Bila kita cerita mat kan, siapa yang boleh jadikan mat? Alif, waw, ya, huruf mat asli ataupun huruf lin. Waw dengan ya. Dua jenis kategori tu yang boleh menyebabkan satu huruf tu dibaca dengan panjang. Kalau tak ada dua syarat tu, dia tak boleh jadi mat. Okey, sekarang ni untuk kita maksilah sugra, kenapa dia boleh jadi maksilah sugra dan kenapa kita nak baca 2 harakat? Kenapa layak dia baca 2 harakat? Sebab sebelum dia ada huruf berbaris, selepas dia pun ada huruf berbaris tapi bukan hamzah. Tak kira lah huruf apa pun, asalkan bukan hamzah. Oleh kerana dia menepati syarat tu, so dia dapatlah ya, ekor ya ni. Dekat celah ni dapat. Kenapa dia dapat? Sebab kenapa ya? Sebab dia ni baris bawah. Baru dia dapat ya. Oleh kerana itu kita lah kenalah baca dia 2 harakat. Bihi. Kana bihi basira. Kana bihi basira. Hi. Sebab tu kena baca 2 harakat. Kenapa kita highlight kan? Ada seorang kata, alah senang aja. Bukan masalah senang. Ramai yang tak baca 2 harakat. Main langgar je. Inna rabbahu kana bihi basira. Ini pun satu lagi. Ini pun sama juga. Kaedah yang sama. Tengok. Ini ha dhamir. Tengok ni ha dhamir. Sebelum dia baris. Ada baris. Ni ba baris atas. Ada sabdu. Itu tak kisah apa. Asalkan dia baris. Ba baris atas. Selepas dia huruf kaf. Kaf ni ada baris. Kaf ni baris atas. Dia bukan hamzah. So oleh kerana dia menepati syarat ba baris atas. Lepas dia ada kaf baris atas. So dia layak dapat huruf waw kat celah ni. Yang kenapa waw bukan ya? Sebab ha ni baris depan. Bila ha baris depan, so dia dapatlah waw. Dapatlah waw kecil ni. Sebab tu kita kena baca kat sini pun 2 harakat. Kita baca tadi kan dia bunyi 2 harakat. Inna rabbahu kana bihi basira. Hu. Hi. Kan? Hu. Hi. 2 harakat, 2 harakat. Tapi masalahnya berat lelaki tak baca. Mentam je. Inna rabbahu kana bihi basira. Mat pun tak tahu mana. Baca mentam je laju. So salah. Dia mesti bagi 2 harakat sebab apa? Menepati syarat dia. Okay. Baru dia dapat maksilah sugra. Nama dia maksilah sugra ke maksilah qasirah ke sama je. So yang penting baca tu mesti 2 harakat. Kalau orang tanya kenapa awak baca kat situ 2 harakat? Sebab ni ha dhamir ni sebelum dia ada baris. Selepas dia pun ada baris tapi bukan hamzah. Sebab tu dia dapat macam ni ekor ya. Kenapa ekor ya? Sebab dia ni ha dhamir ni baris bawah. Macam ni ha dhamir baris depan. So dia dapatlah huruf waw. Dia waw dengan ya je. Dua jenis saja. Waw dengan ya. Kalau ha depan dia beri waw. Dia dapat waw. Kalau ha beri bawah dia akan dapat ya. Ya dapat ekor, dia pattern ekor macam ni. So kita tahu ini adalah maksilah sugra atau maksilah qasirah. Itu kaedah. So kena baca 2 harakat. Okey. Okey, ni sampel lagi satu. Maksilah sugra juga. Sebelum ha dhamir ada huruf baris. Kita tengok pada teks lah. Lebih mudah faham pada teks.
Ini teks dia. Tengok ada tak hadomir. Tengok pada awal. Kalau kita nak cari hukum, mesti tengok pada awal. Daripada kiri, daripada kanan ke kiri yang kita baca Quran, kiri kanan kan. Tengok pada awal. Ada tak hadomir? Ini ada. Baca lagi. Ini ada hadomir. Tengok. Dua tempat ada hadomir. Tapi untuk kalimah ni, kita fokus pada hadomir pada tempat ni. Okay, kita tengok kat sini. Okay. Kenapa dia jadi maksilah sugra? Tengok. Ini ada hadomir. Sebelum dia ada huruf berbaris. Berbaris apa? Dal. Dari bawah huruf berbaris. Apa syarat dia lagi? Selepas dia huruf berbaris juga. Tapi bukan hamzah. Kan ni huruf waw kan? Waw baris atas. So dia menepati syarat. Bila dia menepati syarat, so dia dapatlah ekor ya kat sini. Kenapa ya? Sebab ha ni baris bawah. So dia dapat ya. So bila kita baca, dan dalam kaedah ni, bila kita baca sambung, baru dia boleh apply. Biwaladihi wa alal waris. Contohlah kan. Biwaladihi wa alal waris. Kalau kita baca sambung, baru dia akan terpakai. Tapi kalau kita berhenti, kan ada jim kecil. Kita kata nafas tak cukup nak berhenti kat sini. So, wala mauludul lahu biwaladih. Terus ha ni jadi sukun. Mati terus, tak ada hi apa semua. Kenapa kita highlight kan? Sebab ramai juga bila berhenti dia baca hi. Biwaladihi. Salah tu. Dia kalau dia kan kita boleh apply ni hanya bila bersambung saja. Kalau berhenti, ha tu sukun. Mati. Biwaladih. Terus kita pun dah highlight tadi dalam nota nombor berapa tentang wakaf dan ibtidak tu. Cara wakaf tu kan kita dah sentuh dah. Tapi ni secara detail lagi lah. Okay, tentang maksilah sugra ataupun maksilah qasirah. Bila kita baca sambung, kita boleh apply dua harakat tu. Kalau berhenti, tak ada. Jika wakaf hendaklah disukunkan. Itu kaedah. Kalau kita nak baca sambung, boleh guna dua harakat. Boleh apply. Tapi nak berhenti, tak ada. Terus mati. Biwaladih. Itu kaedah. Kalau contoh kat sini. Kan ada satu lagi tadi tu. Tapi ni kita ambil ke sini sebab kita nak tunjukkan cara berhenti. Kita contoh kat sini lah. Adakah dia menepati maksilah sugra? Kita cek betul ke? Okay, ini hadomir. Sebelum dia ada huruf berbaris. Okay, ada baris dalam baris atas. Selepas dia ada huruf baris tapi bukan hamzah. Okay, betul. Ada ba baris bawah. Okay, menepati syarat tak? Okay, menepati. So, bila dia menepati syarat, so dia layaklah dapat waw kecil ni. Dan kenapa waw? Sebab ha ni baris depan. So, dia akan hu. So, dekat sini bolehlah baca dua harakat. Dan memang kena baca dua harakat pun. Sebab kita tak berhenti. Wala mauludul lahu biwaladih. Ni kita berhenti kan. Sebab berhenti kita suruh mati. Tapi kalau dia sambung ni, luhu, lahu, wala mauludul lahu biwaladih. So dua-dua ni hadomir sama je. Cuma ini kita baca sambung, boleh guna dua harakat. Ni bila berhenti, so tak ada. Okay. Kalau kita berhenti kat sini lah. Kalau kita nak macam nak tengok betul tak kaedah tu. Katalah kita berhenti sini. Wala mauludullah. Lah, dia akan menjadi lah je. Wala mauludullah. Kalau kita berhenti, atau hadomir tak pakai. Sukun je terus. Sama je kaedah ni. Biwaladih. Kalau berhenti memang tak pakai. Dia tak ada guna dua harakat lagi dah. Dia akan terus jadi sukun. Satu harakat je lah. Ladih. Dih. Lah macam tu. Tapi sebab apa kita highlight ni? Sebab ada yang baca biwaladihi. Salah. Tak boleh. Kaedah tu salah. Nak berhenti, wakaf terus sukunkan. So tak ada panjang-panjang. Kalau kita baca sambung, kita nak sambung. Ini memang kena sambung. Sambung sampai sini pun. So ini pun kena pakai dua harakat. Itu kaedah dia lah. Itu dan apa kaedah maksilah sugra. Kenapa dia baca nama sugra? Sebab kita baca dua harakat saja. Mat ni paling pendek dua harakat. So ini dua harakat saja. Kita akan guna dua harakat. Okay, perhatian. Di dalam buku-buku tajwid semua banyak memang ada lah. Sebab kita mengajar ni pun, kita share ilmu ni pun benda yang ulama dah terangkan, kita just applykan saja. Kita dia memanjangkan ilmu, bukannya kita reka sendiri. Okay, dalam Quran kita akan jumpa kalimah surah Az-Zumar ayat 7, surah Al-Furqan ayat 69. Okay, dekat sini kita tengok kenapa dalam buku tajwid dia highlightkan kalimah ni dalam kategori maksilah sugra atau maksilah qasirah ni. Kenapa dia highlightkan surah Az-Zumar ayat 7 dengan Furqan ayat 69. Okay, kita tengok yang ni. Tengok pada teks dia. Kita tengok pada teks. Okay, kita tengok ada tak hadomir. Tengok ada tak hadomir. Okay, kita nampak ni ada satu. Memang kita boleh error lah. Tapi kita nak perempuan praktis. Ada tak hadomir? Ini ada satu. Okay.
Adakah dia menepati syarat hadomir tadi? Adakah menepati syarat maksilah? Ini hadomir. Okay, syarat sebelum dia berbaris, okey, duduk baris atas, ada baris. Selepas dia ada baris, okey, menepati syarat. Tapi kenapa dia tak dapat waw kecil ke? Dia tak dapat ya kecil ke? Kenapa tak ada pun? Nah, kan dia menepati syarat ni hadomir. Syarat dia tadi sebelum dia huruf berbaris, okey ada baris, huruf dot baris atas. Ini hadomir tadi kan kita selepas dia huruf berbaris, okey, lam baris atas ada. Tapi kenapa celah dia tak dapat pun waw kecil ke ya kecil? Ya, soalnya oleh kerana sebenarnya ha daripada depan, kawan dia yang dia layak dapat sepatutnya waw kecil lah kan sebab hu. Tapi kenapa tak ada pun waw? Tapi kan betul dah syarat ni, kenapa tak ada? Sebab ini adalah kerana talaki musyafahah. Mengikut riwayat Hafs an Asim dari Jawab Asy-Syatibi, ha dhamir pada ayat ni tidak dibaca panjang walaupun terletak di antara dua huruf yang berbaris. Menepati syarat maksilah sugra. Syarat dah betul dah. Tapi tidak dibaca dengan kaedah demikian. Kenapa tak baca dengan kaedah macam tu? Sebab ia menyebabkan talaki musyafahah. Sebab tu nama dia bertalaki. Kita dah tahu dah asal Quran turun dengan cara bertalaki dengan suara, dengan lafaz. Teori ni dia support. Tapi kalau orang hanya baca buku, dia baca buku tajwid, baca segala buku, dia teori dia tak pernah berguru, dia tak pernah berdepan dengan cikgu, dengan guru dia macam mana nak lafaz, so dia takkan dapat sebutan tu macam mana. Sebab dekat sini walaupun kaedah tu betul dah, ada baris-baris, tapi kenapa dia tak baca dengan dua harakat? Ikutkan kalau ikut logik akal, ikut logik wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum itu logik akal, ikut kaedah. Tapi kenapa tak baca macam tu? Yardahu lakum. Kenapa kita baca yardahu lakum? Kerana ia adalah talaki musyafahah. Tapi untuk ayat ni tak ada problem sangat sebab apa? Kita dah tahu harapan hu satu je lah. Kita pun tak fikir pun pasal maksilah ke apa, kita pun tak fikir pun satu. Tapi orang kerana kita dah belajar ilmu maksilah sugra, kita dalam kategori, so kita akan tahu ni ada satu ilmu di mana walaupun dia untuk ayat ni, Zumar ayat 7 ni, walaupun dia menepati syarat, ada baris-baris tapi dia tak dapat waw kecil tu, macam maksilah syarat yang asal tu. Kenapa? Sebab ni adalah talaki musyafahah. Kalau orang tanya kenapa tu? Ini betul-betul ni kenapa tak baca dua rakaat? Tapi jarang kita jumpa orang nak tanya sebab ini dah kita kategori ilmu yang macam dah sangat detail. Tapi untuk perempuan dah tengah belajar sekarang ni, kita beritahu lah kenapa dia baca, kenapa tak baca tu dengan dua rakaat sebab, dan kenapa dia tak bagi waw kecil pun sebab ni adalah talaki musyafahah. Rasulullah tak baca panjang dua rakaat kat sini. Jibril pun tak baca dua rakaat. Allah pun tak nak kita baca dengan dua rakaat, so tak adalah kita baca. Oleh kerana ayat pun terang-terang, tak ada baris, tak ada apa, so kan macam biasa je. Yardahu lakum. So, kalau orang baca panjang tu salah lah pula. Tapi jarang orang nak baca dua rakaat sebab dia memang tak ada pun. Isu dia yang mana ada panjang tu yang orang tak baca panjang. Itu dia punya problem. Kat sini memang orang akan baca satu rakaat macam biasa. Tapi sebagai ilmu kita tahu walaupun dia menepati syarat tapi dia tak dikira sebagai maksilah sugra. Kita pun tak baca, kita akan macam biasalah. Yardahu lakum satu rakaat je lah. Dan dia tak masuk dalam kategori maksilah sugra. Okey. Sebab tu kita perhatian. Okey, ada satu lagi surah Al-Furqan ayat 69. Dekat sini. Kita tengok pula pada kalimah ni. Okay, ini kita tengok ada tak hadomir? Inilah hadomir. Okey, hadomir. Okey, dia punya ni pattern dia apa pula? Apa dia punya isu dia? Okey, sekarang ni hadomir, sebelum dia ada baris tak? Tak ada. Ni huruf ya ni. Ya kosong tu, ya mat kan? Okey, dia tak menepati syarat. Sebab dia syarat dia mesti ada baris, ni tak ada baris. Selepas dia ada baris tak? Ada. Ni baris depan. Sebab dia bukan hamzah, so menepati syarat. Tapi ini yang sebelum dia tak menepati syarat, selepas dia menepati syarat. So macam mana tu? Tapi kenapa dia dapat ikoya? Sedangkan kat sini kan tak ada baris. Syarat dia mesti sebelum dia ada baris, selepas dia ada baris dengan syarat dia bukan hamzah, baru dia layak dapat waw kecil ataupun ya kecil. Tapi sekarang ni hadomir, tapi ni sebelum dia tak ada baris. Kosong. Ya mat yang biasa kosong tu. Sebelum dia ada baris, tapi bukan hamzah. So ini menepati. Tapi ini tak menepati. Tapi kenapa pula dapat ikoya? Kenapa pula dapat? Macam ni tadi, dah lah, ni ada baris menepati dah betul. Tapi tak dapat pula. Waw kecil. Yang ini depan dia okey, ada baris. Yang belakang ni tak ada. Tapi dapat pula ikoya. Kenapa jadi macam tu? Ikoya tu sebab beri bawah dia dapat ya. Kenapa pula jadi macam tu? Pun sama juga kaedah dia kerana ia adalah cara talaki musyafahah. Mengikut riwayat Hafs an Asim dari Jawab Asy-Syatibi, hadomir ini terletak di antara, selepas huruf mat, tidak menepati syarat maksilah sugra.
tetapi tetap dibaca dengan kadar 2 harakat ketika wasal. Kalau kita baca sambung, tetap juga kena baca dengan 2 harakat. Ikutkan syarat tak mendapati pun. Sebab sebelum dia ada yamat yang kosong, tak ada baris. Ini betul lah mim baris depan, huruf berbaris. Oleh kerana dia tak mendapati sebab apa? Kerana dia melibatkan talaki musyafahah. Rasulullah tak baca situ. Rasulullah baca sini 2 harakat, so sini pun 2 harakat mad asli yang biasa. Fihi muhana. Saya dapat tahu memang ada orang kata kat sini ada cara baca yang lain sikit. Tu saya tak pasti macam ni sebab saya tak dapat macam tu. Saya akan baca ikut apa yang saya dapat. Bila kita bertalikan kita ada sanad macam tu. So kita akan ikut apa yang sanad yang guru kita dapat. Macam ni saya dapat dari guru saya. Kalau orang ada baca dengan kaedah lain tu, saya, perempuan kena belajar dengan orang tu lah kalau ada kaedah lain. Macam saya, ni yang saya belajar memang fihi muhana. Biasa je lah. Fi, mak asli, hi, muhana. Sebab itu, ini walaupun nampak macam mat silah qasirah, mat silah sughra, pattern kan betul macam tu, tapi dia tak tapi dia tak orang kata macam mana? Dia tak menepati syarat yang sebenar-benar je lah. Yang patutnya sini ada baris, sini ada baris, baru dia layak dapat, tapi sekarang ni dia tak ada. Kat sini ada nampak kelainan sikit. Kelainan tu ada disebabkan oleh talaki musyafahah. Sebab tu Quran dia tak boleh secara teori, logik akal tak boleh. Sebab Quran adalah wahyu. Bila wahyu, kita kena ikut wahyu. Teori ni adalah support untuk kita nak memahamkan sesuatu hukum tu, apa yang berlaku. Okay? Oleh kerana 2 kalimah ni, dia punya tak mendapati syarat. Dia tak mendapati syarat asal maksilah sughra. Tapi yang ni tetap dia baca dengan 2 harakat, yang ni baca dengan 1 harakat. Walaupun dia mendapati syarat, tapi dia tak dapat. Ini tak mendapati syarat, tapi dia dapat. Itu beza kat situ. Tapi bila orang awam ni, bila kita baca, kita nampak kita akan baca 2 harakat biasalah. Fihi muhana. Kalau perempuan rasa macam susah, macam tak faham, yang penting baca tu kena betul. Ini adalah maksi 2 harakat. Ini pun baca 2 harakat. Ini muhana, ni semua 2 harakat. Mak ibu pun 2 harakat. Yang penting baca tu betul. Kalau tak macam confused, tak faham lah, ada baris lah, apa benda tu, semua itu ada ilmu. Itu ilmu. Kita share yang secara detail. Tapi kalau rasa macam susah, baca biasa je. Kita kan orang awam. Orang awam pun ada yang boleh terima ilmu tu secara detail. Ada yang tak boleh terima secara detail mungkin sebab tak sampai tahap tu lagi. Kalau macam mana pun kaedah dia baca fihi muhana. Baca tu kena betul. So ini kekal 2 harakat, ini kekal 2 harakat. Supaya dia nampak terang-terang. Kalau kita tak ada ilmu pun kita tahu ini 1 harakat, 1 harakat, 1 harakat je lah. Dia biasa. Okay, ini kat sini. Kalau ada yang baca lain daripada tu, ada perempuan kena bertalaki dengan orang yang bacaan lain tu. Sebab saya akan dapat baca macam ni lah. Okay. Okay, lagi satu yang masih dalam kategori mat silah sughra, bukan kategori mat silah sughra, dia tu adalah hadomir tapi tak menepati syarat. Sebab tu kita perhatian. Okay. Keadaan di mana hadomir tidak dibaca dengan 2 harakat. Tak baca 2 harakat. Kita tahu hadomir mesti 2 harakat kan. Tapi kat sini kenapa tak baca? Sebab dia tak menepati syarat je lah. Sebelum hadomir tak ada baris. Yang tadi tu, macam kes yang tadi tu. Ni hadomir. Sebelum dia patutnya mesti ada baris. Tapi sini tak ada. Dia tak ada. Selepas dia ada huruf kaf baris atas tu, ini menepati syarat ada baris. Ini ada baris selepas ada baris, sebelum tak ada baris. So bila tak ada baris, so dia tak menepati syarat. So dia akan macam tokat biasa je. So dia tak layaklah dapat ya ekoya tu. So dia tak dapat. Kenapa ekoya? Sebab kan dia beri bawah. Patutnya ada ekoya. Tapi oleh kerana dia tak menepati syarat, sebab sebelum dia tak ada baris, so dia tak baca lah sebagai, dia tak kira sebagai maksilah sughra. Tak ada. Kalau kita cari hukum pun, ini bukan maksilah sughra. Kita akan macam biasa je lah. Kul qitalun fihi kabir. Fihi kabir. Hi 1 harakat je lah. Fihi kabir. Okay. Tapi perempuan akan confuse juga. Berarti fikir juga kenapa yang ini dengan yang ini kan lebih kurang sama je. Ini kan tak ada baris. Okay. Ini pun tak ada baris. Okay. Tak menepati. Ini ada baris. Okay. Ini pun ada baris. Tapi kenapa ini dapat ekoya? Kenapa ini tak dapat? Kan isu dia sama je. Ini tak mendapati. Tapi kenapa dia tak dapat ekoya kat sini? Sebab dia kan pada bawah ekoya. Kau tengok yang ni. Kan pada bawah ekoya. Kenapa ini ada? Ini tak ada. Kalau satu hari tiba-tiba orang tanya soalan cukup mas lah. Dia compare ayat ni dengan ayat ni. Kan cenderung sama je. Tapi kenapa itu ada ekoya, ini tak dapat? Sebab ini adalah melibatkan talaki musyafahah. Kita tak boleh argue. Kita tak boleh guna logik, tak ada saya nak baca juga ni dengan 2 harakat. Kat sini kena 2 harakat sebab macam ni. Saya nak guna macam ni. Tak boleh. Sebab ini adalah talaki musyafahah. Okay, pada keadaan ni saja
dibenarkan baca dengan 2 harakat. Sebab apa? Rasulullah baca macam tu 2 harakat. Dan Allah nak kita baca situ 2 harakat. Sebab tu ada tanda. Jadi kat sini tak ada. Supaya kita tak perlulah baca 2 harakat. Baca biasa je. Fihi kabir. Okay. Lagi satu. So ini bukanlah maksilah sugra atau maksilah qasrah. Bukan nama tu lah. Dia ha biasa je lah. Fihi. Walaupun ini adalah ha domir. Tapi tak menepati syarat. So kita tak kategorikan sebagai maksilah sugra atau maksilah qasirah. Sebab tu kita perhatian. Okay. Sebab ha domir tak baris. Dia baca dengan 1 harakat saja. Ini pula kategori macam mana pula? Apa isu dia? Ini ha domir. Okay. Lam baris atas. Okay. Ikut syarat. Sekarang ni selepas dia. Ni Hamzah Wasl memang tak ada lah. Ni lam. Lam ni adalah sukun, mati. Tak ada baris. Bila dia tak ada baris, adakah menepati syarat? Tak menepati juga. So dia pun tak layaklah dapat ha, apa, waw kecil ke, yang ekor ya pun tak layak dapat. Macam sini ha baris depan, sepatutnya waw kecil. Tapi dia tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab tak menepati syarat. Sebab sebelum dia tak ada huruf yang berbaris. So kita akan baca macam biasa je lah. Masuk dia terus. Kan besar dulu. Alif lam syamsiah. Mukhlisal lahuddin. Mukhlisal lahuddin. Huddin. Kita pun takkan macam panjang pun. Lahuddin. Tak ada pun. Kita akan macam biasa je. Lahuddin. Tapi ini adalah ilmu yang kita tahu. Apabila ha domir tak menepati syarat, so dia tak boleh jadi sebagai maksilah sugra ataupun maksilah qasirah. Walaupun dia adalah ha domir. Dia tapi tak menepati syarat. Okay, satu lagi. Sebelum dan selepas ha domir tak ada baris. Dibaca dengan 1 harakat saja. Kita nampak tengah-tengah pun, kita pun tak baca dengan panjang-panjang pun. Tapi kerana ilmu kita nak tahu. Ini ha domir. Okay, ha domir. Adakah menepati syarat kita nak masuk dia dalam maksilah sugra? Boleh tak dia masuk situ? Boleh, layak tak dia? Okay, ha domir. Sebelum dia ada baris tak? Dia mati sukun, tak ada baris lah. Selepas dia, mati juga sin pun mati. Tak ada baris. So, dua-dua pun tak ada. Bila dua-dua pun tak ada, memang tentulah tak ada, tak menepati syarat. So dia pun tak layaklah dapat waw kecil pun tak boleh. So kita pun akan baca dengan 1 harakat juga. Min husmuh. Bi kalimatin min husmuh. Min hus tak ada min hus. Tak ada pun sebab memang tak ada. Kita pun tak akan baca panjang pun. Kita akan baca biasa je. Cuma dia tak boleh kategori sebagai maksilah sugra atau maksilah qasirah. Jangan nampak semua ha domir tu semua kira maksilah. Tak boleh lah. Kita tengok kenapa. Adakah dia menepati syarat. Kalau tak menepati syarat, dia bukan maksilah sugra atau maksilah qasirah. Nah, itulah cerita dia. Maknanya maksilah qasirah atau maksilah sugra ni, kita akan baca dia dengan 2 harakat bila kita baca sambung. Bila kita berhenti, tak ada. Sukun terus. Macam ni kan? Terus. Biwaladi. Tak ada. Biwaladihi. Isu dia sebab ada yang baca bila dia berhenti, dia buat 2 harakat juga. So salah. Tak boleh. Itu bukan kaedah. So kita berhenti macam biasa. Biwaladihi. Nak baca sambung, baru boleh guna. Okay, kalau tak ada, tak payah. So ini adalah pendetailan. Bukan semua ha domir tu maksilah. Ada benda, ada keadaan dia bukan maksilah. Dia tak menepati syarat pun. Tapi ada yang kata kelainan tu ada pada 2 ni lah. Walaupun dia menepati syarat, tapi ada yang tak dapat simbol waw kecil atau ya kecil. Macam ni pula tak menepati syarat, tapi dapat pula. Kenapa jadi macam tu? Sebab talaki musyafahah. Sebab bila kita bertalaki, kat situ bunyi bacaan dia. Fihi muhana. Yaruddahu lakum. Yaruddahu lakum. Takkan berlaku macam tu. Sebab kita pun tahu tak nampak apa-apa, takkan nak baca panjang pula. Kita akan baca 1 je. Cuma dekat sini pun kita akan baca 2 harakat juga. Cuma ini kisah di sebaliknya. Kenapa dia tak menepati syarat tapi dibaca dengan 2 harakat. Layak dapat ekor ya, ada yang tak dapat. Pada 2 kalimah ni lah. Okay, dia pengecualian. Okay, kalau kita tak faham, nanti tengok baliklah nota ni. Kadang kita tengok pada skrin, tak faham sangat. Nanti tengok balik video, tengok balik lah. Tapi yang penting masa baca, kalau dia tak menepati syarat, jangan baca panjang. 1 tetap 1, 2 tetap 2. Tak boleh lebih. Sebab dia maksilah sugra. Sugra ni pendek je. So tak boleh baca panjang. Jangan baca lebih-lebih. Okay. So untuk mak asli, kategori mak asli, so kita dah cover lah semua. Tengok dia jawab asal. Jangan 2 kala-kala. Nanti kalau hari ni kita boleh ambil lah nota ni. Kita dah cover. Okey. Ini pecah hukum mat semua ni. So kita dah cover dah semua ni. Untuk kategori mat asli, yang asal bila kita mat asli ni, asal tu kita baca mat yang paling pendek lah 2 harakat. Yang paling pendek so 2 harakat. So dekat sini. So kita dah cover.
Ini semua dah. Okay. So sekarang kita nak sambung yang bahagian ni pula. Mad far'i itu dia punya cabangan yang disebabkan oleh hamzah. So kita nak cover yang ni pula sekarang. Okay. Saya akan share screen yang itu. Ni nota ni 3 nanti kan saya akan bagi dalam grup. Okay. Kepelbagaian hukum mad bagi kategori mad far'i. Mad far'i adalah mad cabangan. Okay. Ini nota nombor 14. Nombor 14 ni besar tu kita akan bagi hari ni lah. Kita akan bagi nombor 13 saja. Okay. Kita masuk mad far'i pula. Jadual yang sama. Cuma kita copy paste kat sini pula. Kita fokus kat sini. Mad far'i. Far'i maksudnya cabangan. Okay, apa cabangan dia? Dia ada kala dia berjumpa dengan hamzah, huruf mad kan alif waw ya ataupun huruf lin waw dengan ya sukun. Dua jenis tu apabila dia jumpa dengan hamzah dan apabila dia jumpa dengan sukun. Bila dia berjumpa di antara salah satu kategori akan keluarlah jenis hukum-hukumnya. Kalau jumpa sukun ini nama-nama hukum tu. Okey, sekarang kita nak cover yang ni dulu. Disebabkan oleh hamzah, huruf mad tadi tu bila jumpa dengan hamzah apa yang berlaku? Okey, untuk kategori yang pertama kita ambil mad badal. Mad badal perempuan kita tengok nota nombor 8 rasanya. Kita ada sentuh sikit tapi tu dia surface biasa je. Kat sini kita pendetailan dia lah mad badal. Kita tengok satu-satu. Sebelum tu, okay, pengenalan hukum mad untuk kategori mad far'i. Mad far'i apa dia maksud dia? Far'i maksud dia cabang, tambahan pada akar tu. Dia punya bawah-bawah tu, tu dia punya far'i tu, cabang dia tu. Dari segi istilah, mad far'i iaitu sesuatu yang bergantung dengan sesuatu sebab. Sama ada hamzah atau sukun dalam pembentukan hukum tersebut. Okay, untuk jadikan hukum nama-nama tadi kan, mad segala-gala mad nama tu, mesti ada sebab. Kalau dia tak ada sebab, dia takkan jadi benda tu. Okay, sebab dia adalah apabila dia bertemu hamzah atau dia bertemu dengan sukun. Dua kategori ni dia akan menyebabkan berlakunya segala-gala jenis-jenis mad lain-lain itulah. Okay. Ia mempunyai sebab tambahan selain pada 3 huruf mad asli itu sendiri. Kalau sebab alif waw ya tu jadi mad asli yang tadi itulah. Tapi oleh kerana dia jumpa dengan hamzah dengan sukun pula lepas tu, dia akan jadi cabang-cabang yang lain. Okay, nama-nama pun akan jadi lain dah. Okay, perbezaan mad far'i dan mad asli dapat dilihat dengan jelas di mana mad far'i, mad cabang tu adalah sesuatu yang berlaku dengan sebab. Sedangkan mad asli tidak terkait dengan sebarang sebab. Mad asli dah dia original macam tu, dia tak ada sebab pun. So dia akan baca 2 harakat ma, mu, mi, itu dah original. Tapi bila kata ma far'i, yang segala cabang tu, mesti ada sebab kenapa kita akan baca lebih pada 2 harakat. Belum kita sebut ma far'i, ada sesuatu yang kita baca lebih pada 2 harakat, ma asli adalah kekal 2 harakat sahaja, tak boleh lebih. So ma asli maintain 2 harakat, yang lain tu semua akan jadi 3, 4, 5, 6. Sebab tu dia kata ma far'i. Okay. Pembentukan ma far'i disebabkan oleh sama dia tu ada kena makna dia, maknawi ataupun kena lafaz dia, lafzi. 2 sebab ni kenapa boleh jadi mad far'i. Okay. Tengok, ni kata mad far'i. Okay. Pembentukan mad far'i disebabkan oleh maknawi. Okay. Mad cabang tu, dia boleh dijadikan, dia terjadi sebab oleh 2 sebab. Satu sebab makna dia. Satu lagi sebab cara lafaz. Okay. So ni makna. Pemanjangan yang dibuat adalah berasaskan kepada makna perkataan itu sendiri seperti menafikan sesuatu secara bersungguh-sungguh, mubalaghah yang terdapat pada mad takzim dan mad tabriyah. Okay, perempuan biasa dengar kalau perempuan baca buku tajwid pun ada mad takzim, mad tabriyah, kita pernah biasa dengar kan. Okay, mad takzim tu apa? Penafian ini dibuat untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya untuk Allah saja. Mad tabriyah, penafian untuk melepaskan diri secara bersungguh-sungguh. Beza mad takzim dengan mad tabriyah. Tengok nota bawah. Okey. Maksud kita beri dah maknawi, makna dia segi makna tu. Kenapa kita nak baca panjang kat situ? Sebabkan makna dia. Mad takzim, penafian yang dibuat untuk mengagungkan Allah SWT. Di sisi Imam Syatibi, mad takzim berada dalam kategori mad jaiz munfasil. Okay, nanti kita akan belajar mad jaiz lah. Tapi dia beritahu apa ini masuk dalam kategori mad jaiz munfasil. Kita tengok dia punya kalimah ni. La ilaha illahu la. Okay, bila kata mad, ada kenapa kita baca panjang? Ni lam alif. Ni, bila kata mad ni pattern ni kan huruf mad. Simbol untuk huruf mad yang lebih pada 2 harakat. Kita tengok. Lam baris atas, ni alif ni alif dan dia dapat simbol ni. Simbol mad ni. Dan kenapa dia boleh dapat simbol ni? Kerana dia berjumpa dengan hamzah. Hamzah kan kita kata kategori mad far'i. Huruf mad bila jumpa selain daripada hamzah, dia akan jadi mad asli biasa. Tapi bila kena jumpa dengan hamzah ataupun dia dengan sukun, dia akan jumpa. Dia akan jadi mad jenis lain kan. Sebab ni dia dah menepati syarat.
Lam baris atas ni huruf mat. Alif kan? Lepas dia ada huruf hamzah. So, bila dia jumpa dengan huruf hamzah, dia layak dapat simbol mat. Ni simbol mat. Kita dah baca awal dulu. Simbol-simbol dalam Quran ni, pattern ni adalah untuk huruf mat yang mana kita akan baca dia lebih dari 2 harakat. Kalau kita baca 2 harakat biasa, so lam ni tak adalah benda ni, simbol ni. La biasa tu. So ni bila dia, kenapa dia ada benda ni? Sebab dia jumpa dengan hamzah. So dia layak dapat simbol. Simbol ni menunjukkan apa? Kita kena baca lebih dari 2 harakat. Sebab ada kalimah ni. La ilaha illahu. Tengok ni la. Ini pun la. Tengok lam ni baris atas. Sama ni baris atas. Lam ni ada dapat simbol mat. Sini kosong. Bila dia kosong kan maksudnya biasa tu baca 2 harakat. Tapi ini pun orang langgar tak baca 2 harakat. Illahu. Ramai je tak baca 2 harakat kat sini. So ini adalah 2 harakat asli. Illahu. La kat sini dengan la dekat sini. Kan beza. La dekat sini kita kena panjang 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Dia jumpa dengan hamzah. Dekat sini, la kat sini dia jumpa dengan huruf ha. Ni kan hamzah, ni bukan hamzah. Dia huruf ha. Kerana dia bukan hamzah, so dia baca 2 harakat biasa je lah. Dia tak layaklah dapat simbol ni. Tengok beza. Ni la dua-dua la. La, so la dekat sini kita akan baca panjang 4 harakat ataupun 5 harakat. Dekat sini kita akan baca dengan 2 harakat saja kerana dia adalah mat asli, yang asal, yang original tadi tu, asas. Okay, ini sebab tu beza. La ilaha illahu. La. Beza. La sama je lah. Tapi kenapa dia dapat simbol mat kita baca banyak? Sebab dia jumpa dengan hamzah. Kita kan cerita tentang mat fa'iz ni. Dia jumpa dengan hamzah. Oleh kerana makna dia sendiri adalah tiada sebarang Tuhan kecuali Allah. So, makna tu sendiri menyebabkan kita kena baca panjang. La, tiada. Macam tu. Sama juga macam ni. La ilaha illallah. Ingat Allah ni ada 2 harakat sini. La ilaha illallah. Kat sini tak boleh baca la 2 harakat. Sebab apa? Dia dah jumpa dengan hamzah wasal. Huruf besar tu kita akan masuk terus. So la tu tak baca panjang lah. Jangan baca la ilaha illallah. Tak boleh. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Kita masuk terus. Illallah. Okay, so betul dua-dua lah juga. Dua-dua lah. Okay, sama. Cuma bezanya kenapa ni ada simbol ni. Ini tak dapat pula simbol tu. Sama. Ini kenapa dapat simbol? Ini kenapa tak dapat? Sebab apa? Ini dia jumpa dengan hamzah. Dan sekarang kita belajar mat far'i kan, cabang. Oleh kerana dia jumpa hamzah, so dia dapat simbol ni. Oleh kerana dia jumpa dengan hamzah, dia dapat simbol ni. Simbol ni menunjukkan kita kena baca lebih daripada 2 harakat. Dan biasalah kitab Quran tajwid, dia akan tulis 4 atau 5 harakat. 4 atau 5. Tapi bila secara teori, biasa orang akan kekal dengan 4 harakat sebab senang nak kira. La, so dia konsisten sama. Okay? Itu dari segi makna. Itu juga macam ni. Mat tabriyah. Mat tabriyah pun masuk dalam kategori maknawi juga kerana penafian itu berdapat diri secara bersungguh-sungguh. Di sisi Imam Syatibi, mat tabriyah berada dalam kategori mat asli. Apa mat asli? Sebab pattern ni pun ni lam alif. La, bila kata mat tabriyah, mat takzim tadi tu, mat takzim, mat tabriyah melibatkan huruf la ni tidak pun tiada. Okay. Tapi untuk kategori mat tabriyah, dia tak dapatlah huruf yang tanda simbol tadi tu menentang tu kan. Tanda mat tu dia tak dapat. Ni kan huruf la. Kenapa dia tak dapat? Sebab ini huruf shin, dia bukan hamzah. Ni lam. Kenapa dia tak dapat menentang tu? Sebab ni huruf jim, dia bukan hamzah. Ni lam alif. Ini baris atas. Kenapa dia tak dapat menentang tu? Sebab ini huruf ra. So dia tak dapat. Ni lam semua juga baris atas. Ni kan ada yang mat yang biasa kosong tu. Kenapa dia tak dapat benda menentang tu? Sebab dia bukan hamzah. Oleh kerana dia bukan hamzah, so dia akan baca mat asli yang biasa. Itu kategori mat asli. La raiba fi. La syiyata fiha. La syiyata fiha. La jarama. La maraddalah. La. Dua harakat yang biasa saja. So kategori mat tabriyah dah masuk kategori mat asli. La ni bermaksud dari segi makna tu. Dari segi makna kita kena panjang dia sebagai kategori mat asli saja. Kenapa? Kerana dia bukannya hamzah lepas dia. Kini mat ni huruf la.
la, tapi dia bukan hamzah. Ni huruf shin, huruf jim, huruf ra, huruf mim. Oleh kerana dia bukan hamzah, so dia tak boleh dapat benda yang panjang melintang macam tadi ni. Macam ni huruf la, kan la kan, semua la. Sebab la ni ada kategori mat takzib, la menafi dari segi makna. Kenapa dia dapat melintang? Sebab dia jumpa hamzah. Dia jumpa hamzah. Macam ni kenapa dia tak dapat melintang tu? Sebab ni huruf ha, bukan hamzah. Ni huruf hamzah wasal, lam bersabdu, so dia bukan hamzah. Sebab tu dia tak baca, kita tak baca dia panjang. Itulah kaedah. Okay? So bila nampak tanda ni, melintang tanda mat ni, melintang ni maknanya kita kena standby baca lebih dari 2 harakat. Untuk kaedah ni, kena kita kena mat jaiz mufasil. Nanti kita akan belajar secara detail. Kita akan baca kat sini dengan 4 harakat. 4 harakat. Nanti kita akan bincang sebab ada orang baca kita kena mat jaiz dengan 2 harakat. Okey. Tapi yang secara normal umum baca secara 4 harakat. Macam ni 2 lah. Dari segi teks kita nampak ni kita akan baca 2 harakat. Nama dia mat tabriyah. Dari segi makna tu, dari segi makna. Okey. Sekarang pembentukan mat far'i disebabkan oleh lafzi, maksudnya lafaz yang kita lafaz. Pemanjangan yang dibuat adalah berasas kepada lafaz satu kalimah itu. Dia melibatkan hamzah dan sukun sama juga sebab dia kata far'i. Melibatkan hamzah dan sukun. Imam Asy-Syatibi hanya menerima 2 sebab ini dalam pembentukan mat far'i. Ia menjadi alasan untuk menambah kadar bacaan mat far'i lebih dari 2 harakat mat asli. Ia merupakan topik bincang utama dalam bab ni. So, keseluruhan mat-mat lain tu sebabkan lafaz tu sendiri. Okay, ini punya jadual. Okay. Keadaan mat far'i. Mat far'i kan mat cabangan. Dia punya, selain daripada mat asli. Asli tu dia punya basic. Asal. Ini cabang. Ini semua disebabkan oleh hamzah. Kita masuk kategori hamzah dulu. Apa yang berlaku? Dia ada mat badal. Nanti ada mat syibhul badal. Ada ibdal. Ini pun kita dah belajar daripada nota nombor berapa? 8 kot. Tapi secara surface kan. Ini pendetilan dia. Jadi kita akan jumpa mat silah kubra. Tadi dah belajar mat silah qasirah atau mat silah sugra. Sekarang ni mat silah kubra. Okey. Kenapa dia kubra kat sini? Sebab dia lebih pada 2. Tadi sugra kan 2 je. Sini lebih pada 2. Kubra. Lepas tu kita ada mat jaiz mufasil, kita ada kategori mat wajib mutasil. Semua benda ni kita akan belajar secara detail. Sebab apa dia dah masuk kategori huruf mat jumpa dengan hamzah. Sebab hamzah. Hamzah punya pasal lah ada wujud ni. Kalau tak wujud hamzah, tak ada hamzah, tak ada dah semua benda mat-mat ni. Tak ada. Okey. Sekarang ni kita tengok yang pertama, mat badal. Okay, kategori pertama masih dalam kategori mat far'i, cabang yang disebabkan oleh hamzah adalah mat badal. Okay, kenapa kita ambil mat badal dulu? Sebab badal dibaca dengan 2 harakat. Dia paling mat yang paling sikit lah. Okay, mat badal terjadi apabila terdapat huruf hamzah terletak sebelum huruf mat dalam satu perkataan seperti contoh di bawah. Perempuan pun dah tahu dah mat badal. Cuma ini ada secara orang kata pendetailan. Detail perempuan lebih faham. Sebab apa bila time baca tu tak baca pun 2 harakat. Itu masalah dia. Maksudnya kita macam dah belajar teori macam-macam tapi nak baca tu kenapa tak baca panjang. Okey, kat sini tengok. Ni kalimah ni huruf hamzah. Ni huruf hamzah selepas dia huruf mat. Ni huruf yang berbaris. Syarat dia apa? Syarat mat badal apabila huruf hamzah selepas dia ada huruf mat. Ni syarat dia. So bila kita jumpa macam ni, so kita akan baca dia dengan 2 harakat. Imana. I mat badal. Ma mat asli. Na mat iwad. Kalau kita berhenti kan nah. So 2 so kadar dia sama je. Jangan imana. Itu bukan 2 harakat tu satu-satu. Sebab tu bila baca lafaz dengan kita teori lain. Kita tahu dah okey ni baca 2 harakat mat badal. Sebab apa kenapa dia nama dia mat badal? Sebab ini adalah huruf hamzah. Lepas huruf hamzah ada huruf mat. Kenapa mat dia ya? Sebab ni dari bawah lah. Imana. Nah pun kita benci dengan 2 harakat sebab dia adalah mat iwad. Sama juga macam ni. Utu. Kenapa kita tak kata dia ni mat asli? Ini kan mat asli. Macam ni kan mat asli. Tak depan tu kawan dia waw. Tu kita baca 2 harakat. Yang ini kenapa nama dia bukan mat asli? Sebab dia adalah hamzah. Kita dah belajar awal dulu. Beza mat asli dengan mat badal. Dia kata mat badal apabila menyebabkan hamzah. Disebabkan hamzah. Hamzah punya pasal lah wujudnya nama mat badal. Dia hamzah bagi depan, kawan dia waw. Baca dengan 2 harakat juga. So konsisten sama. Utu. Cuma ini nama dia mat badal, nama dia mat asli. Kenapa ini mat asli? Sebab ni bukan huruf hamzah, ni huruf ta. Sebab tu beza dia. Ini kenapa mat asli? Sebab ni huruf mim. Yang kenapa kita baca dengan 2 harakat nak wakaf? Sebab ini adalah mat asli.
pada huruf nun. Nah, dia bukan hamzah. Ini yang nama dia mat badal sebab dia adalah hamzah. Ini adalah hamzah. Kalau macam ni sama juga. Inilah hamzah, tentukan hamzah. Hamzah baris atas, kawan dia alif. Amana, amana, amana. Salah. Ramai je baca amana, utu, imana. Kenapa tak baca betul-betul? Kenapa baca macam cincin-cincin je? Amana, utu, imana. Salah semua tu. Sebab tu bahasa nak lafaz, mesti lafaz betul. Amana, utu, imana. So dia macam konsisten. Dua, satu. Amana. Dan amanah. Selalu berlaku yang belakang ni suka melirit. Amanah. Itu dah lebih tu. Lebih daripada dua dah pun. Nah. Sebab apa kita dah tahu hujung. Kita nak macam nak. Lepaskan je lah. So salah. Amanah. Amanah. 2, 1, 1. Kenapa nama dia mat badal? Sebab selepas hamzah ada huruf mat. Kalau hamzah baris bawah, kawan dia ya. Kalau hamzah baris depan, kawan dia waw. Kalau hamzah baris atas, kawan dia alif. So nama dia mat badal. Baca dengan 2 harakat sahaja, jangan panjang-panjang. Okey. Masih dalam kategori juga mat badal. Dinamakan mat badal atau gantian. Badal maksud ganti. Kerana pada asalnya terdapat 2 hamzah dalam satu kalimah. Oleh itu ditukarkan hamzah kedua itu menjadi huruf mat dengan mengikut baris pada hamzah pertama. Nota ni dah ada masa nota sebelum ni. Maksudnya nombor 8 kot. Nanti kita tengok balik nota mana. So, oleh kerana dia dalam bab ni, saya masukkan balik lah. Cuma cara huraian saja. Okay, ini asal dia. Yang kita baca macam ni. Yang kita nampak dalam teks sini. Amanah, itai, utu. Pada teks macam ni. Tapi asal dia tu, kenapa boleh jadi macam ni? Tu asal dia macam ni. Amanah, itai, utu. Ini asal. Kerana ada 2 hamzah dalam satu kalimah. Ini kalimah kan? Ada 2 hamzah. Ini satu kalimah ada 2 hamzah. Ini satu kalimah ada 2 hamzah. Oleh kerana 2 hamzah ni dalam satu kalimah, orang Arab ni susah benda yang bersangkut-sangkut. Dia nak baca yang lancar biasa je. Dia tak nak mana, itai, uktu. Kita baca pun macam ganti-ganti kan. Oleh kerana keadaan macam tu, so ditukarkan. Ditukarkan mana kalau ni baris atas, so kawan dia akan jadi alif. Kalau hamzah di baris bawah, dia akan tukar jadi huruf ya. Kalau hamzah di baris depan, so kawan dia akan jadi huruf waw. Baru dia bunyi dia lembut, smooth. Amanah, itai, utu. Kan lembut. Bunyi uktu, itai, amanah. Kan bunyi macam sangkut. Sebab tu kata dia ganti. Dia gantikan hamzah yang kedua ni. Kan ada 2 hamzah dalam satu kalimah. Sampai 2. So oleh kerana ada 2, dia buanglah 1. Yang 1 itu dia gantilah dengan huruf mat. Huruf mat tu alif. Waw ya kan huruf mat alif waw ya. Kalau dia hamzah baris atas, dia bagilah alif. Kalau hamzah baris bawah, bagi ya. Kalau baris depan, bagikan waw. Yang penting sekarang, perkataan tu mesti baca dengan 2 harakat. Isu dia sekarang ramai yang tak baca 2 harakat. Itu masalah dia. Kita baca amanah, itai, utu. Macam tu. So salah, mesti itai, utu, amanah. So, bila kita baca terlampau laju, kita tak perasan pun mat tu. Melanggar je. So tak boleh. Okay. So dalam kategori mat badal juga, dia ada syibhul badal. Kalau puan-puan baca buku tajwid pun ada kategori syibhul badal. Cuma benda ni bukanlah kata highlight apa sangat. Untuk makluman, info, perhatian. Pecahan topik. Kita pernah biasa mat badal, kita tahu memang itu mat badal. Kita racam dah pattern mat badal. Tapi ada juga benda yang dikategori sebagai mat syibhul badal. Walaupun pun terdapat kalimah yang menyerupai. Nampak macam mat badal. Dan dikenali sebagai syibhul badal. Perbezaannya ialah ia tidak berasal dari 2 hamzah yang berada dalam satu kalimah. Kewujudan huruf mat dalam kalimah tersebut adalah yang asal, yang original memang dah ada. Bukan ditukar dari huruf hamzah dan ia didahului huruf hamzah pada tulisan. Kita tengok teks ni. Kita tengok, sini kan ada hamzah. Dari bawah kawan dia ya. Hamzah baris depan kawan dia waw. Hamzah baris atas kawan dia alif. Hamzah baris bawah kawan dia ya. Hamzah baris atas kawan dia alif. Hamzah baris depan kawan dia waw. Kan mendapati syarat. Tapi ini tak digergi sebagai mat badal. Sebab apa? Dia bukan original 2 hamzah kat sini. Dia ganti. Dia memang dah asal dia macam ni. Hamzah dia memang berapa? Dia memang ada mat tu, dia memang dah wujud dia asal. Macam tadi tu, kategori dia ditukar. Sebab apa? Asal dia ada 2 hamzah. 2 hamzah ditukar. Tapi bagi kalimah-kalimah ni, dia memang original dah macam ni dah. Dia bukan sebabkan hamzah ni
Hamzah di baris atas tu Hamzah ada satu lagi Hamzah yang sukun. Ditukar tak ada, bukan dia macam tu. Dia memang dah original teks macam ni. Dan original dibaca pun macam tu. Dia tak ada kalau muttaqi'ina, ra'ufu, qur'ana, isra'ilu, la'ati, fa'u. Dia tak ada macam tu. Dia bukan macam tu. Kalau macam tu, ya. Yang asal ni, memang dia macam tu, dua Hamzah. Tapi untuk kalimah dia memang ada original. Kita baca muttaqi'ina. Mat tu memang ada original ada. Ra'ufu, qur'ana, isra'ilu, la'at, fa'u. Contoh kan. Kerana suka nak beza. Bolehkah kita nak cam? Ini mak badal. Sedangkan ini syibhul badal. Nampak macam mak badal, tapi dia bukan mak badal. Sebenarnya kenapa dia bukan mak badal? Sebab dia adalah original. Original mat yang original, bukan ditukar. Macam tadi ditukar. Macam ni dia memang original. Oleh kerana suka, kita pun tak tahu betul ke mak badal ke tak badal. So oleh kerana suka nak beza antara keduanya kerana ia melibatkan tata bahasa Arab. Kita pun bukan bahasa Arab, kita pun tak faham original ke tak original. Maka para qurra mengkategorikannya dalam mat badal yang dibaca dengan dua harakat. So senang cerita, semua ni adalah mat badal. So yang menyerupai itu tak payah nak pening kepala. Semua ni kita tulis sebagai mat badal. So kita akan jumpa muttaqi'ina, mat badal. Ra'ufu, mat badal. Qur'ana, mat badal. Isra'ilu, mat badal. La'at. Kita berhenti jadi mat adik sukun lah. Kalau la'at, la'ati, contoh la'atin. Sini adalah mat badal. Fa'u, mat badal. Okey. Kan nampak pattern sama je balik atas. Menyebabkan Hamzah. Kalau orang kini tak faham pun dari segi tata bahasa Arab ni mat badal apa. Dari segi tata bahasa kita pun tak tahu. So ulama qurra senang cerita semua tu dalam kategori mat badal. So tak payah nak pening-pening kepala syibhu badal ke apa benda. So semua adalah mat badal. Yang penting baca mesti dua harakat. Isu dia time baca tu. Time baca kalau tak baca dengan dua harakat itu yang salah. Kalau kita sibuk dengan teori, bukanlah buku ni kata mat badal ni bukan. Kita sibuk dengan teori tapi bila kita baca salah pun. Kita tak baca pun panjang. Itu yang salah. Dia mesti baca dengan dua harakat. Qur'ana, isra'ilu, la'atin, fa'u, ra'ufun, muttaqi'ina. Yang penting baca tu kena dua harakat. Tidak payah nak bergaduh-gaduh pasal istilah syibhu badal ke mat badal. Ulama qurra kata semua tu kategori dalam mat badal. Sebab tengah nampak pun Hamzah di depan, kawan dia waw. Hamzah pada atas, kawan dia alif. Hamzah pada bawah, kawan dia ya. Kita tentukan kaedah yang sama yang asas tu. So ikut jelas tu nama dia lah mat badal. So kalau contoh dalam peksa, kalau tanya ini apa jawapannya, dia lah mat asli, mat tamkin, mat apa je. So kalau nampak dia adalah kategori mat badal. Kita pun takkan bagi jawapan syibhul badal ke apa sebab tak payah nak confuse. Dia adalah mat badal. Ni ilmu lah. Kalau kita kan kita baca je buku dan buku-buku tapi kita tak tahu apa benda sebenarnya. So dia menyerupai. Dan oleh kerana dia buatkan tata bahasa Arab, tu tak payah pening kepala, satukan saja dalam kategori mat badal. Yang penting baca mesti dua harakat. Kesilapan yang berlaku bila baca tak baca dua harakat tu dah silap dia. Tak boleh sebab Rasulullah baca dua harakat, kenapa kita tak baca dua harakat? Kenapa kita pula lebih terror ke? Nak suka-suka hati ikut baca satu lah, melompat, tak boleh Rasulullah baca dua, kita tetap baca dua. Ulama kita mesti ikut. Kita ni follow aja, kita tak boleh memandai sendiri. Okey. So satu lagi yang kategori mat fa'i adalah ibdal. Dia pun masuk dalam kategori mat badal jugalah. Ini pun kita dah belajar, cuma kita ada pendetailan. Okey. Kalimah yang dibaca secara ibdal ialah apabila ia dibaca dengan kaedah mat badal, iaitu menukarkan hamzah yang kedua pada huruf mat dan dibaca dengan kadar dua harakat. Itu kita tahu syarat mat badal. Ianya berlaku apabila memulakan bacaan. Mulakan ibtidak. Kita dah belajar dalam kategori waqah dan ibtidak kan. Nota nombor berapa 8 kot. Dari kalimah berikut. So ini pendetailan dia. Okey. Ini pada teks. Ini pada teks. Ini yang kita kena baca. Bila kaedah macam dia semua orang tak tahu apa. Kan kita dah baca hamzah wasal. Kan bab hamzah wasal nota nombor berapa hamzah wasal. Bila kita nak mula dengan hamzah wasal, kita belajar kan ada huruf wasal, huruf yang ketiga, tukar baris, tengok pada huruf yang ketiga macam tu kan. Tapi kan kita ada satu lagi, ibdal. Bila hamzah wasal selepas di huruf hamzah. So bila nak macam mana nak baca? Okey. Bila nak baca kita tukarkan dia kan huruf hamzah. Ni sebenarnya kan hamzah wasal. Hamzah kan kita ada hamzah juga. So ada dua hamzah. So apa yang berlaku bila kita nak mula, kita tengok rumah dia.
Hamzah ni duduk rumah apa? So ni ekor ni bentuk ni macam ada rumah ya. So bila dia bentuk rumah ya, dia akan jadi baris bawah. Ini pada teks, pada korang buka Quran pun ini bentuk dia. So kalau kita nak mula baca dengan dia, macam mana nak baca? Kita kena tukarkan. Kita kena letakkan baris. Nak letak baris macam mana? Tengok rumah. Kalau Hamzah dia duduk rumah ya, sudah akan jadi baris bawah. Izan, dia bunyi macam ni. Izan, dua akad jadi mak badal. Izan. Macam ni. Hamzah wasal tak ada baris. Kita nak start macam mana ni? Kan kita kena letak baris. Kita dah belajar kita terima Hamzah wasal. So bila selepas dia adalah huruf Hamzah, tengok rumah dia. Macam ni rumah dia adalah rumah ya. Macam mana kita nak tahu rumah ya? Pattern dia lah. Pattern ekor ya ni. Dia tak titik lah. So apa nak buat? So dia akan jadi baris bawah. Kita akan baca iti. I kan mak badal. Ni kan dia bunyi mak badal dua akad dah. Dah bertukar. So bila nak baca pertukaran tu nama dia ibdal. Sebabkan nak mula tu kan, nama dia ibdal. Sama juga macam ni. Pada teks memang kita nampak macam ni. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak mula? Kalau kita tak pernah talaki, tak pernah dengar orang baca, macam mana kita nak baca sendiri tu pada kalimah ni? So dia ada kaedah dia. Ni Hamzah wasal memang tak ada baris. Kita dah kena letak baris. Saya tengok pada kawan sebelah. Ni adalah Hamzah. Hamzah dia duduk rumah siapa? Dia duduk rumah waw. So bila rumah waw dia mesti baris depan. Dia dah tukar baris depan, dia akan bunyi macam ni. Utumina. Kita tak baca dah utumina. Kita baca utumina. Kan dia mak badal dah dua akad. Utumina. Macam ni juga. Ini pada teks. Kalau kita nak mula dengan dia, kita nak baca macam mana? So dia mesti ada kaedah. Hamzah wasal memang tak ada baris. Kita yang kena letak baris. Sekarang ni masalah dia jumpa dengan Hamzah. Bila jumpa dengan Hamzah, tengok rumah. Dia duduk rumah siapa? Sekarang dia duduk rumah, lekuk ni dah huruf ya. So dia akan jadi baris bawah. So kita akan baca itu ni mak badal. Tu mak asli. Ni mak asli. Kenapa ini mak asli ni mak badal? Sebab ini adalah Hamzah. Bila Hamzah baris bawah, kawan dia ya adalah mak badal. Ta baris depan, kawan dia wa adalah mak asli. Selain pada Hamzah adalah mak asli. Hamzah saja adalah mat badal. Baca tetap dua. So konsisten sama bunyi. Sebab tu bila kata kategori mat far'i bagi huruf mat berjumpa dengan Hamzah, salah satunya adalah mat badal. Dan dalam mat badal tadi pun dia ada mat syirul badal, dia ada ibdal, semua dalam kategori yang sama. Kategori mat badal. Yang penting masa baca mesti baca dengan dua harakat. Tak baca dua akad itu yang salah. Okey. Kalau perempuan rasa macam tak faham lah teori, tak apa. Tak faham teori, tak apa. Yang penting baca tu kena betul. Mesti kena baca betul. Okey. So ibdal tadi tu, kalau mula dengan dia, macam tadi kan kita mula dengan dia, kita kena letak baris. Dia kata i, u, i. Okey. Sekarang kalau kita tak reti lah, tak apa nak baca sambung. Okey. Sekiranya milih untuk mewasal tu bacaan, menyambung bacaan dari kalimah sebelumnya, maka huruf Hamzah itu disukun bacaannya. Dan huruf Hamzah wasal diabaikan seperti contoh di bawah. Kita pun dah belajar dah masa waqaf dan ibtidak tu. Kalau kita tak reti lah nak ambil dari sini, nak baris macam mana, tak faham, baca pada awal. So bila baca pada awal, Hamzah ni tetap Hamzah sukun je lah, tak ada apa-apa pun. Ini biasa je. Fal yu'addil ladzi tumina. Al-ladzi. Bunyi dia allazi tumina amanatah. Zi. Kenapa bunyi zi tu? Kenapa tak bunyi allazi utumina? Tak boleh lah sebab kita dah pilih untuk sambung. Bila sambung kaedah-kaedah tadi tak ada lah, tak wujud. So kita akan baca secara original dia. Ini adalah sukun. Matikan je lah. Fal yu'addil ladzi tumina. Allazi tumina. Itu kalau sambung bunyi dia macam tu. Kalau kita nak mula pada dia macam isu tadi lah. Kalau mula pada dia kena tukar. Utumina baru boleh guna. Kalau mula pada dia. Jadi sekarang ni isu dia nak baca pada awal. So, bila baca pada awal tak ada bunyi utumina tu tak ada lah. Kita tak perlu tukar apa-apa dah. Ni original dia. Fa yu'addil ladzi tumina amanatah. Fa yu'addil ladzi tumina amanatah. Zi. Jangan ladzi atumina, tu salah. Jangan dia ada melantun-lantun, ada macam bunyi qalqalah. Ladzi atumina, tu salah. Alladzi atumina, salah. Mesti bunyi alladzi tumina. Hamzah adalah sifat syiddah. Putus bunyi. Ladzi tumina amanatah. Tu kalau baca sambung. Okey. Sambung juga kaedah ni.
Kalau kita baca sambung terus, kan dia kat sini kan. Ni kan boleh disambung. Kalau nafas kita panjang baca sambung, so tak adalah guna tu, i, tu, ni. Tak gunalah kaedah tu. Dia tak terpakai. Kalau mula dengan dia, baru boleh guna tadi. I, tu, ni, tukar. Tapi sekarang kalau kita baca sambung, menyambung bacaan, sambung dari awal terus, so tak terpakai bunyi. Dia akan bunyi, fis samawati tuni. Fis samawati tuni. Ti, tuni. Bunyi ti. Maknanya kita clear lah bunyi hamzah yang sukun tu. Hamzah tu kan sifat syiddah. Jangan fis samawati tuni. Ti, tu. Bunyi macam tu. So itu bunyi tu salah. Dia kan i, macam tu. Ada penambahan huruf pula. Jangan bunyi macam tu. Fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza. Nafas dia bagi. Ya, so maknanya kalau kita boleh sambung tak terpakailah kaedah tu. Kalau nak mula dengan dia baru boleh tukar. Tak mula jangan tukar. Ikut yang biasa je. Samawati tu hamzah mesti syiddah. Bunyi dia putus. Ti tu ni, ti tu ni salah. So isu dia sekarang teori ialah teori. Yang penting nak baca tu. Yang penting nak lafaz secara telaki, cara musyafahah itu yang penting. Supaya jangan baca yang salah. Sebab Rasulullah tak baca samawati tuni, salah. Kita yang baca macam tu. Rasulullah tak nak kita baca macam tu. Kita kena baca sebiji mana kita dapat telaki musyafahah, itulah bunyi yang kita kena buat. Okey, ti tuni. Kalau mula, kalau kita start pada dia baru tu mina. Kalau kita nak mula. Sekarang isu dia tak nak kan kita baca sambung. So sambung jelaskanlah bunyi hamzah yang sukun, jelaskan bunyi hamzah yang sukun. Tak perlu tukar rumah apa-apa sebab kita nak sambung. Kalau nak mula dengan dia sebab nafas pendek ke dah nafas terputus nak mula bacaan ke apa, baru kena tukar. Selagi tak ada nak kita nak mula dengan dia, so tak perlu apa-apalah, original je. Tapi bunyi mesti jelas, hamzah mesti bunyi dengan jelas. Allazi tunina fis samawati tuni. Jangan baca ti allazi tu, itu semua salah. Tak boleh bunyi macam tu. Okey. So dia dah maksilah kubra, tak boleh. Maksud tak cukup. Okey, oleh kerana tu, sebab itu semat ni sangat besar. Ini pun dah 9.30 dah, sampai baru mula mak badal. Okey. Yang kalau macam tu masa pun dah timing dah ni dah cukup dah. So kita akan stop pada kategori mak badal ni. Kategori mak badal. Okay. Kita baru cover ni. Mak badal, mak cubaan. Kita baru 2 ni. Okay. So yang selebihnya insya-Allah panjang umur kita sambung ada minggu depan lah. Mak sila kubra mak mat ni kita akan sambung. Kita tengok timing lah. Sebab tu kita punya syllabus tu terpaksa kata tarikh kelas tu terpaksa diinjak lagi. Sebab kita dah kan adik kita cuti lah apa semua, dan bila kita belajar secara detail dia ambil masa lah. Okay, tapi tak apalah tu sebab kita benar secara online. Perempuan pun yalah, kalau mana perempuan ada kelapangan, orang bagi rezeki untuk join kelas, boleh join kelas lah. Kalau tak ada pun tengok dari recording tu. Okay. Apa-apa pun yang penting kita minta orang kita lancarkan lidah kita boleh sebut. Apa yang kita belajar hari ni dapat sikit-sikit pun jadi. Yang penting kita boleh apply. Okay. Terutama pada yang bertalaki dengan saya tu. InsyaAllah minggu depan dah start balik talaki. Apa yang puan dah belajar mesti kena apply. No point perempuan dah bertalaki tapi duk maintain benda yang salah. Tak ada apa manfaat pun. So apa kita rasa mana yang tak betul, kita kena terus baiki. Jangan nak delay, tunggu nanti lain kali, tak boleh. Okay. Sebab kita pun tak ada masa dah pun. Kita pun tak tahu masa kita bila dah. Kita pun sebab risau ni. Yang masing-masing tu seorang-seorang dah tak ada. Kita pun nak kata amalan banyak pun tak ada juga. So apa yang ada sekarang kita buatlah. Kita bagi yang terbaik. Sebab bagi yang untuk Allah, bukan untuk siapa pun. Betulkan niat yang kita nak belajar ni untuk Allah. Kita nak persembahkan untuk dia. Sebab kita amalan kita pun ialah kita tahu dah diri kita sendiri kan macam mana. So untuk tu saya rasa insya-Allah minggu depan kita akan sambung stop share. Dan nota 3 belakang saya akan share. Dengan takwim saya akan share juga yang tu. Okey, so insya-Allah panjang umur kita akan sambunglah. Kita sambung syllabus, mana yang kita boleh cover kita cover dulu. Tapi yang penting apa yang perempuan dah belajar selama berapa kali dah 30 kali Zoom dah, 31 Zoom dah. Apa yang perempuan dah belajar perempuan kena apply. Sama dia tak kira perempuan bertanding dengan siapa pun, baca sendiri ke apa pun, tetap benda tu kita kena cuba. Kita cuba perkemaskan bacaan kita supaya lastly akhir hayat kita punya bacaan tu yang dah terbaik lah yang kita boleh bagi. Kita tak nak kita cincai-cincai, tak apalah. Tak boleh. Walaupun kita baca sendiri pun tetap kita kena cuba buat yang
bagi bacaan yang terbaik. Sebab pun malaikat kiri kanan malaikat yang sama, bukan malaikat lain. Dia tak mencatat juga apa yang kita buat. Dia tahu apa yang kita buat. So kita itu je lah kita kena faham apa situasi yang realiti dia, realiti dia. Okey. Untuk tu kita sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran ke kelas. InsyaAllah supaya Allah bagi kita faham. Allah bagi kita lidah kita lancar, fasih untuk kita boleh bagi yang terbaik untuk Allah. Untuk Allah bukan untuk sesiapa. Untuk Allah. Okay, amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah jumpa minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.